Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita mempelajari kalam Allah daripada potongan beberapa ayat lah yang kita pilih. Dan mula-mula kita akan tengok kitab Unlocking dulu kitab nombor 2. Sila tengok minggu lepas kita sampai nombor berapa? Kak Masyita, kita sampai nombor berapa? 75 sorry. 80. 80. 80 Dah buat ulang kaji dah hafal 80 tu. InsyaAllah. Jadi kalau dah, cuba kita tengok balik. Kita tengok balik nombor 71 sampai nombor 80. 71 sampai 80. Muka surat berapa tu? 54. Buka muka surat 54, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok balik yang kita dah belajar 10 perkataan pada minggu lepas. Dan insyaAllah pada minggu ni kita tambahlah seperti mana biasa kita punya target ialah 170 seperti mana yang di apa kita panggil disenaraikan dalam kitab ni. Jadi 71 okey, kamera mana okey jadi kita boleh tengok apa ni kitab kita sekarang 71 nampak yang Ustaz share ni, boleh tengok boleh nampak Nampak jelas, Ustaz. 71 seperti mana kita dah sebut pada minggu lepas, ada perkataan yang kerap juga diguna pakai dalam Al-Quran, bunayyun tapi dia tidak ada ya di sini kerana apa? Kerana inilah kaedah Rasam Osmani ditulis jadi kita ada bunayyun. Bunayyun merujuk kepada anakku yang disayangi my beloved son, bukan sekadar son tapi my beloved son mana anak yang sangat aku sayang. Inilah yang diguna pakai oleh Nabi Yaqub ketika addressing Nabi Yusuf dia panggil anak dia Yusuf bunayya. Luqmanul Hakim panggil anak dia bunayya juga. Begitu juga ketika anak Nabi Ibrahim hampir lemas dalam banjir besar, Nabi Ibrahim juga panggil anak dia ya bunayya, walaupun anak tu degil tetapi dari segi psikologi penggunaan perkataan yang baik mudah-mudahan boleh mengubah hati seseorang. Jadi Nabi Ibrahim juga sebut ya bunayya, tapi anak dia tetap degil, tak mau naik kapal, kita tahu. Jadi penggunaan bunay ini dalam Al-Quran ada 80 kali digunakan, tuan-tuan. Jadi maknanya bukan sekali dua kali tapi banyak kali. Bunayyun dia adalah noun, semua kita tahu dan dia merujuk kepada male saja lelaki saja, perempuan tak jadi lelaki saja bunayyun anakku yang disayangi. Kemudian dia singular dia bukan plural, dia bukan dual. Yang kedua 72 aksaru. Aksaru kalau bunayyun tadi dia normal noun, boleh dibaca dengan 3 cara, bunayyun, bunayyan, bunayyin. Tetapi aksaru hanya boleh dibaca dengan 2 cara. Aksaru kalau dia subjek, aksaru. Kalau dia objek, aksara. Kalau dia datang selepas preposition, aksara juga, bukan aksari. Aksari tak ada. Bentuk-bentuk begini 4 huruf, tengok dia punya pattern, 4 huruf bermula dengan hamzah di atas alif. Bermula dengan hamzah di atas alif. Dan bentuk macam ni banyaklah, antaranya kita takbiratul ihram akbaru, Allahu akbaru tapi kita waqaf Allahu akbar, tapi kalau kita bunyikan Allahu akbaru dan bentuk akbaru sama dengan aksaru. Kalau akbaru lebih besar ataupun paling besar, paling agung. Kalau aksaru lebih banyak ataupun terbanyak aksaru. Jadi terjemahan dalam English kita tengok more boleh kalau kita banding 2 more, kalau kita banding untuk ramai ataupun dalam kumpulan yang banyak kita sebut most. Jadi aksaru boleh makna lebih banyak dan aksaru juga boleh makna paling banyak, dua-dua boleh
73 ashabu, ada alif ya, tapi tak ditulis di sini sebab ini kaedah resam Osmani. Tapi kalau kita tulis dalam konteks biasa, kita letak alif selepas ha, ashabu ya, ashabu. Boleh baca ashabun, boleh ya, ashaban boleh, ashabin boleh, dia normal noun ya, boleh ditanwin. Aksaru dia abnormal, tak boleh ditanwin, boleh baca 2 cara. Ashabu boleh baca 3 cara, boleh ditanwin. Ya, dan ashabu biasa merujuk kepada plural ya, bentuk plural ya. Jadi kalau singular Ustaz sebut, mungkin Ustaz tak ingat dah sebut ke tidak minggu lepas, tapi kalau singular sahib, sad alif ha ba, sahibun, sad alif ha ba ya. Ashab ni dia punya apa kita panggil ya, dia punya plural ya, dan plural dalam bentuk broken plural. Kalau singular sahibun, kalau broken plural ashabun ya. Kita terjemahkan bukan sebagai friend ya, tetapi sebagai people of ya, ashabul kahfi ya, kita kata people of kahfi, people of the cave ya, ataupun budak-budak muda itulah ya, kita kata dwellers of the cave ya. Tapi kalau letak pada gajah ashabul fil, kita tak kata dwellers ya, of the elephant ke, tak kata people of the elephant, mungkin boleh ya, tapi yang lebih sesuai lagi mana tentera ya, army of the apa ni, ataupun troops of the elephant ya, maknanya mereka yang menggunakan atau menunggang apa ni, apa gajah ya. Tapi gajah bukanlah 60,000 gajah ya, tentera 60,000, ashabul kahfi ashabul fil ya, hanya 13 ekor gajah yang berada di depan sebagai frontliners. Okey, 74 ya, Jahannam. Jahannam kita tahu ya, dia dalam bentuk apa kita panggil ya, singular ya, tetapi dia feminin ya. Jadi jahannamu, jahannama, dan dia juga dalam bentuk abnormal, tak boleh ditanwin. Jahannamu kalau dia jadi subjek, jahannama kalau dia jadi objek, jahannama juga kalau dia datang sebagai second noun ya, ataupun dia datang selepas preposition. Nombor 75, zaujun. Zaujun bukan makna isteri atau suami, tapi makna pasangan ya. Boleh isteri, boleh suami. Nabi Adam ya, apa kita panggil ya, ketika bersama dengan isterinya Sayyidatina Hawa, Allah address ya, apa ni, isteri Nabi Adam sebagai zauj ya, zaujun ya. Uskun anta, wahai Adam, duduklah kamu, tinggallah kamu, wa zaujuka ya, bersama dengan pasangan kamu. Jadi Allah tak kata isteri kamu ya, pasangan kamu. Dan fahamlah ya, kalau dia perempuan dia isteri, kalau dia lelaki dia suami, tapi perkataan yang digunakan zaujun dengan terjemahan spouse ya. Boleh lelaki boleh perempuan. Jadi kita kena tengok lelaki ke perempuan. Kalau dia perempuan hazihi zaujun, kalau lelaki haza zaujun. Okey ya, dan dia adalah normal noun. 76, zikrun. Zikrun juga normal noun, boleh baca 3 cara. Zikrun kalau dia jadi subjek, zikron kalau dia jadi objek, zikrin kalau dia datang selepas preposition. Ya, apa ni maknanya ialah peringatan ya, ataupun ingatan, ataupun juga merujuk kepada apa, reminder lah ya, reminder, peringatan lah ya, zikir. 77, hayatun. Hayatun ya, ada tak marbutah di belakang dan dia adalah feminin. Hayatun ya, hayatun boleh baca dengan berapa cara hayatun? Berapa cara boleh baca Kak Masyita 77 ni? Berapa cara boleh baca? 3 cara. 3 cara ya. Dan dia adalah apa ni, feminin, hayatun. 78 sama ya, normal noun, 3 cara, mislun, mislan, mislin, dan maknanya ialah sama ya, ataupun seperti, seumpama ya. Jadi dia kata apa kita panggil ya, wajah kamu seperti wajah Fatimah ya, wajhuki, wajahmu, mislu seperti wajhi Fatimah ya. Wajah kamu seorang perempuan ya, wajah dia seperti wajah Fatimah. Jadi bukan dia tu Fatimah, tapi wajahnya similar tu Fatimah. 79, nabiyun. Nabiyun juga formal, juga apa, normal noun ya, nabiyun, nabiyan, nabiyin, boleh baca 3 cara, dan dia merujuk kepada lelaki sahaja ya, dia singular dan masculine ya. Nabiyun, tidak ada perempuan yang jadi nabi ya. Ustaz dah sebut, ingat tak pada minggu lepas Ustaz sebut poin Ustaz? Kalau Kak Mazidah masih ingat ya, nabiyun, kalau ada nabi
kalangan perempuan, Perempuan. siapakah wanita? Maryam. Siapa yang kata tu? Ingat tak siapa yang Tak kata? cakap. Memanglah Ustaz cakap, tapi Ustaz quote siapa cakap? Ya, apa ni? Siapa Imam cakap siapa? ya? Tak ingat siapa. Ibnu Kasir ke? Siapa tu? Ibnu Kasir bukan. Ya, boleh cuba lagi Datuk. Allah Akbar. Dia tokoh tafsir juga, ya. Dan juga tokoh dalam bidang history, ya. Islamic history. Siapa dia? Siapa boleh jawab? Siapa dia? Imam siapa? Bukan Ibnu Kasir, Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, tapi bukan dia lah, ya. Dia imam juga. Mula dengan T. Mizi. Imam Tirmizi bukan, tu ulama hadis, tapi bukan ulama sirah. Ni ulama sirah, ulama tafsir, ya. T. Dia datang daripada Iran, ya, dari satu wilayah dekat Iran. Ya, Haji Imam Tirmizi ke? Imam Tirmizi dah bagi tahu tadi salah. Imam Tabrani daripada Palestin. Tabrani daripada Palestin. Ini daripada Iran. T. Cuba lagi. Tantawi. Tontawi ulama moden. Ya, betul. Tapi Tontawi Mesir, Egyptian dan dia moden. Ya, tempat Tonto tu nama tempat. Tuan-tuan kalau tahu nama tempat, tuan-tuan dah boleh agak dah. Macam tadi tuan-tuan kata Imam At-Tabrani. Tabrani itu di Palestin daripada Tasik Tabariyah. Ya, jadi Tasik tu dekat Palestin, takkan dia orang Iran. Ya, jadi ini orang Iran, ya. Jawapannya Imam At-Tabari. Imam At-Tabari, ya, daripada Tabaristan. Tabaristan tu di Iran. Ya, jadi jangan lupa dialah yang buat statement kalaulah ada nabi di kalangan perempuan, maka perempuan itu ialah Maryam. Ya, sebab itu nama Maryam yang disebut, ya, satu-satunya nama perempuan di dalam Al-Quran. Walaupun Khadijah, ya, terbaik di zaman Nabi, ya, Fatimah juga terbaik di zaman Nabi, tetapi kedua-dua nama tu tak ada dalam Quran. Yang ada ialah Maryam. Okey, ya, tu cerita dia. Kemudian apa lagi, ya? Yang terakhir nombor 80. Nombor 80 apa? Nombor 80 akhun. Juga normal, akhun. Kalau objek, akhun. Kalau dia datang selepas preposition, akhin, ya. Merujuk bermakna saudara lelaki. Ya, tidak mesti abang, tidak mesti adik, boleh dua-dua. Ya, bila disebut Harun tu akhu Musa. Jadi ulama, ya, bincang balik, adakah Nabi Harun tu abang atau adik? Memang betul brother tapi younger or older, dan mereka bersetuju untuk mengatakan, ya, Musa tu adik, maknanya Harun tu abang. Selesailah tuan-tuan. Dan akhun, ya, dia masculine, bukan apa ni, feminin. Daripada 10 ni ada apa-apa soalan? Silakan. Minta ulang yang nombor 74 Ustaz. 74. Jahannamu. Jahannamu. 74 ke 76? 74. 74. Jahannamu dan Jahannama. Dua cara saja. Dia abnormal. Tak boleh tanwin. Ya. Jadi Jahannamu atau Jahannama sahaja. Dia macam juga aksaru. 72 aksaru aksara. 74 Jahannamu Jahannama. Ya. Yang lain tak adalah, ya. Yang mana? Feminin. Jahannam feminin, betul. Jahannam feminin. Api itu pun feminin juga. Nar pun feminin juga, ya. Okey, ada lain sila. Datuk, ada apa lagi? Masih Ustaz. Ya, sama. Yang lain ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada, kita teruskan 80. 81. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya. Apa ni, kalau nak tahu normal ke abnormal ke, tak ada cara lain kecuali hafal lah, ya. Kena tengok kamus lah, kena pakai dictionary. Dictionary akan bagi tahu. Oh, okey. Jadi kalau beli dictionary yang bagus, tapi jangan beli dictionary sekolah rendah punya lah. Ya, kalau beli yang primary school punya tak jumpa lah benda-benda ni. Kena beli dictionary yang bagus lah, ya. Yang apa kita panggil, yang boleh bagi maklumat tentang dia tu feminin atau masculine, ya. Dia singular atau plural. Kena beli yang besar sikit lah, ya. Okey. Okey, ya. Terima Lain kasih. ada apa-apa? Tak ada. Sama-sama. 81 kalau tak ada, ya.
Hari ni kita 81 sampai 90. Jadi Fir'aun, ya, boleh tanwin ke tak boleh tanwin agaknya? Haji Megat, Fir'aun boleh tanwin ke tak boleh? Firaun tak ada, Ustaz, tak boleh tanwin ke. Tak boleh Fir'aun. tanwin, ya. Maknanya dia Dia abnormal. nama khas kan. Dia nama khas dan dia bukan nama Arab. Sebab Fir'aun dia bangsa Kibti, ya. Dia bukan Arab. Jadi oleh kerana dia bukan Arab, maka kita sebut Fir'aunu saja atau Fir'auna. Boleh baca dua cara. Ya, dua cara, Fir'aunu, Fir'auna, dan dia untuk masculine, ya. Sebab Fir'aun, ya, walaupun sebenarnya Fir'aun tu boleh feminin juga. Sebab tu ulama ada khilaf. Ya, Fir'aun ni boleh tak pakai kepada perempuan, ya. Jawapan dia boleh, tapi perempuan itu dianggap sebagai lelaki juga. Ya, contoh, ya, kita kata apa kita panggil, ya, ada seorang permaisuri Fir'aun, ya, asalnya dia permaisuri. Jadi bila Fir'aun tu suami dia mati, maka dia naik sebagai Fir'aun. Tetapi ketika dia naik sebagai Fir'aun, dia portray, ya, she portrayed herself as a king. Maknanya dia pakai lelaki. Ya, jadi orang tetap panggil dia Fir'aun, tetapi orang tahu tak dia tu Fir'aun tu perempuan? Orang tahu. Ya, tetapi macam itulah, ya. Orang anggap dia sebagai Fir'aun lelaki juga. Sebenarnya dia perempuan. Orang tahu tak? Orang tahu. Ya, jadi Fir'aun tu dipanggil nama sebenarnya Hatshepsut. Ya, Hatshepsut. Hatshepsut tu salah seorang daripada Fir'aun perempuan. Ya, selain daripada Cleopatra. Cleopatra pun Fir'aun juga. Ya, jadi maknanya ketika abang dia ataupun adik dia meninggal, ya, adik dia salah seorang daripada Fir'aun Mesir, maka Cleopatra naik sebagai Fir'aun, ya. Dan orang tahu, ya, dia adalah perempuan. Cuma Cleopatra tak portray herself as sebagai perempuan. Dia tetap sebagai lelaki, ya, dia tetap sebagai perempuan juga. Tapi Hatshepsut tidak. Sebab itulah ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi secara umum Fir'aun tu lelaki semua. Ya, jadi kita kena kata haza Fir'aun. Ya, tapi kalau kita nak kata dia perempuan, tetap juga dipanggil haza Fir'aun. Ya, itu yang pelik tu, tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana dah jadi kebiasaan masyarakat Mesir, Fir'aun tu lelaki. Walaupun Hatshepsut tu perempuan, tapi oleh kerana dia menggantikan suami dia sebagai Fir'aun, dia tetap dianggap sebagai lelaki. Orang panggil sebagai king juga. King of Egypt juga. Ya. Cuma nanti bila bila dia meninggal, ya, dia dikebumikan tempat Valley of the Queen. Ya, patutnya bila dia mati, sebab masa dia hidup dia portray herself as a king, patutnya bila dia mati dikebumikan di king, ya, Valley of the King. Valley of the King tu dekat Luxor. Ya, tapi tak, ya, orang kebumikan dia di Valley of the Queen. Jadi pelik, tuan-tuan. Masa hidup orang anggap sebagai lelaki, tapi bila dah mati anggap sebagai perempuan. Ya, jadi maknanya raja tu pun berpura-pura, masyarakat rakyat pun berpura-pura juga. Ya, tahu dia perempuan tapi panggil dia lelaki. Tapi bila mati letak dekat queen pula, ya. Pasal apa tak letak dekat king? Itu sejarah Mesir, tuan-tuan. Panjanglah. Ya, jadi kalau nak cerita panjang, tapi Ustaz ringkaskan saja. Fir'aun memang kebiasaannya lelaki. Haza Fir'aun. Tak boleh tanwin, ya. Dia abnormal noun, hanya boleh dibaca dua cara. Fir'aunu, Fir'auna. Ada soalan? Silakan. 81. Ada apa? Tan Sri, ada apa Tan Sri? Tak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh faham, ya? Okey, ya. Yang lain, Datuk Osman, okey, Datuk Osman. Yang haza tu apa dia, Ustaz? Haza tu ini. Ini. Kalau kita nak tunjuklah kan, kita nak kata ini buku, itu meja, ya. Yang ini tu haza lah. Kalau dia masculine, kalau dia feminin, hazihi. Ya, hazihi. Dia ini juga, tapi dalam bahasa Arab ini itu ada dua. Satu ini untuk lelaki, objek lelaki, satu lagi ini untuk objek perempuan. Ya. Jadi maknanya kalau dia Fir'aun, oleh kerana Fir'aun tu lelaki, kita kena kata haza lah Fir'aun. Tetapi ada Fir'aun perempuan, tapi tetap dia panggil haza Fir'aun juga. Ya. Sebab dia portray diri dia, ya, walaupun dia perempuan, dia portray diri dia sebagai lelaki.
Ya, bila dia muncul dalam kalangan masyarakat, di hadapan pembesar dia pakai pakaian lelaki. Ya, itulah Hatshepsut. Ya, salah seorang daripada Firaun perempuan yang terawal di dalam sejarah Mesir. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan bagi faham? Ya. Sebab tuan-tuan kena faham konsep dan tuan-tuan kena tahu, ya. Ada setengah memang macam tadilah kena tengok kamus. Jadi oleh kerana kamus yang kita pakai mungkin tak cukup maklumat dia, ya. Kita ada pakai kamus pasti. Ustaz yakin tuan-tuan ada pakai kamus, cuma mungkin kamus tu tak cukup maklumat dia, ya. Dia bagilah meaning tu, dia bagi meaning. Ya, tapi dia tak bagi tahu mungkin yang ini plural ke, dual ke, masculine ke, dia mungkin dia tak cerita detail. Jadi ustaz kena tambahlah. Okey, ada lain 81 ada apa-apa? Kalau ada. Tanya Ustaz, apa ni Ustaz cakap Ya, tadi, silakan. perkataan Fir'aun ni ialah nama khas, kan? Mana sini dia bukan bahasa Arab. Jadi mana sini dia abnormal lah ke? Bukan sebab dia nama khas tu abnormal, ya. Tapi sebab dia tu berasal daripada perkataan non-Arab, non-Arabic. Okey, alright. Ya. Jadi bila dia non-Arabic biasanya dia abnormal. Okey Ustaz, terima kasih. Macam ya sama, ya. Contoh macam nama nabi-nabi lah, nama Nabi Adam. Adam bukannya Arab, ya. Adam tu bapa manusia tapi dia bukan berbangsa Arab. Sebab tu Nabi Adam tak boleh tanwin namanya. Adamu, Adama. Macam Fir'aun, Fir'aunu, Fir'auna. Tak boleh tanwin. Bila dia abnormal, ya, biasanya dia tak boleh ditanwin, tak boleh baca 3 cara dan dia bukan Arab biasanya. Bukan nama Arab. Nabi Adam bukan nama Arab. Nabi Idris bukan nama Arab. Ya, dan nabi-nabi yang lain lah. Nabi Arab 3 je. Nabi apa? Nabi Hud, ya, boleh tanwin, Hudun, Hudan, Hudin. Nabi Soleh, Solihun, Solihan, Solihin, boleh baca 3 cara. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Ini 3 saja yang berbangsa Arab yang dipersetujui oleh para ulama. Yang lain tu ada khilaf. Macam Nabi Syuaib ada khilaf, ya. Tapi ulama geografi kata oleh kerana Syuaib duduk di negeri Syam, bukan negara Arab, so dia bukan Arab. Bila kita tengok genealogi dia pula, ya, Nabi Syuaib tu datang daripada keturunan Lawi. Lawi itu anak Nabi Yaqub. Tuan-tuan, ya. Jadi nak menentukan sesuatu, dia bukan sekadar tengok kamus, tak boleh tuan-tuan. Ya, kamus boleh tengok, tapi nak kena tengok semua kamus. Kamus linguistik, kamus geografi, kamus history, dan itu bukan kerja tuan-tuan, itu ustaz punya kerja. Ya, itu ustaz yang buat research. Ustaz share dengan tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan tak faham, ustaz terangkan. Tapi kalau dah okey, kita pergi nombor 82. Okey, ya. Nombor 82, ini nama Nabi, Solihun. Boleh tanwin. Nama Nabi. Tetapi di sini, ya, dia sebenarnya tidak merujuk pada nama Nabi. Dia merujuk kepada orang yang soleh. Ya, righteous man, kita kata, ya, rajulun solihun. Maknanya a righteous man, ya. Maknanya orang lelaki yang soleh. Soleh ni maknanya yang baik lah. Secara umum soleh ni orang baik, ya. Orang yang solat, jaga solat, ya, berpuasa, ya. Orang yang tak buat benda-benda maksiat, ya. Benda-benda makruh pun dia tinggal, ya. Tu orang soleh lah tu. Ya, jadi kita panggil bahasa Melayu kita orang soleh ni maknanya lebay lah, lebay. Ya, istilahnya lebay. Lebay tu orang baik. Ya, dia bukan ulama. Ya, dia bukan scholar bukan, ya, tapi dia orang yang beramal. Ya, orang yang berzikir, orang yang beramal, ya, dengan zikir-zikir yang datang daripada Nabi. Tapi kalau dia tak ikut macam Nabi ajar, itu boleh dipetikai. Lebay ke tak? Boleh juga kita lebay, ya, tapi lebay yang tak ikut SOP. Kita namakan dia. Jadi orang soleh mesti orang baik dan dia hanyalah untuk lelaki. Kalau perempuan kena tambah tak marbutah. Kalau lelaki solihun, perempuan solihatun. Ya, dan boleh baca 3 cara juga. Sebab tak marbutah memang boleh baca 3 cara. Ya, soleh adalah normal noun, dia singular, ya, dan biasanya dia adjektif, sifat. Ya. Cuma kebetulan ada salah seorang rasul yang namanya soleh dan Nabi soleh juga boleh ditanwin sebab dia macam daripada bangsa Arab. Ada soalan 82, ada apa? Silakan. Selalu kita kata soleh kepada lelaki, solehah kepada perempuan. Ya. Kenapa kita tak jadi apa beza solehah dengan solehatun ni Ustaz? Solehatun kalau kita tanwin kan. Kalau solehah kita wakaf. Okay, alright. Terima kasih. Ya, satu kita dia soleh memang sod
Alif, lam, ha, tak marbutah kan. Jadi kalau kita wakaf solihah. Tapi kalau kita wasal, kita sambung solihatun. Bunyilah, bagilah bunyi. Okey. Ya. Macam orang tanya, apa beza Muhammad, ya, apa Mazidah, apa beza Muhammad dengan Muhammadun? Kan sama. Kalau Muhammad kita wakaf, Muhammadun kita wasal. Itu je lah beza dia. Alright. Terima kasih. Okey. Ada lain? Silakan. Orang lain ada apa-apa? Tak ada ya. Kalau tak ada 83 Khalidun. Khalidun juga nama orang dan dia juga sifat. Ya, dan biasanya memang nama orang ni adalah adjektif. Nama orang macam tadi Soleh ya, nama orang adjektif. Khalid nama orang adjektif ya. Jadi Khalidun ya, kalau kita tulis secara biasa kha alif lam dal. Bagi bunyi Khalidun bagi tanwin. Boleh baca dengan tanwin lain? Boleh. Ya, dia normal noun, dia adjektif. Khalidun, Khalidan, Khalidin. Ya, tiga cara. Dan dia singular. Ya, apa makna Khalid? Maknanya Khalid ni adalah orang yang kekal, ya, immortal. Kebetulan, ya. Khalid tu memang dalam perang dia tak pernah mati dalam perang. Cedera tapi tak mati. Ya, jadi sesuailah nama Khalid tu kepada dia, ya. Bukan makna dia tu tak mati-mati tak. Dalam perang tak mati. Ya, dalam perang seolah-olah dia tu immortal. Ya, tapi pada hakikatnya sampai waktu meninggal juga. Ya, dia mortal, cuma dalam perang dia immortal. Jadi Khalid mana orang yang kekal. Ya, kekal selamat dalam perang, tak mati, tak dibunuh. Ya, itu makna Khalid. Ada soalan? 83? Tak ada. 84. Ya, 84 ahadun. Ya, kita bunyikan dalam qul huwallahu ahadun, ya. Tapi pasal apa kita tak bunyikan ahadun? Sebab kita wakaf. Qul huwallahu ahad. Ya, kita wakaf. Tapi kalau bagi bunyi qul huwallahu ahadun, dia tanwin dhammah. Boleh tak tanwin fathah? Boleh. Ahadan. Ya, aku melihat seorang ahadan. Ya, seseorang itu ahadun. Kalau dia subjek ahadun, kalau dia objek ahadan. Kalau datang selepas preposition, ahadin. Kalau dia jadi second noun, ahadin. Benda yang sama tuan-tuan. Over and over again. Ya, tuan-tuan faham konsep dia, yang lain dah boleh buat. Okey, ya. Ahadun, seorang. Dan dia singular serta masculine. Ya, ahadun tak boleh perempuan. Ahadun lelaki. Ya, kebiasaannya. Ada soalan? Dan dia, bentuk dia tak sama macam aksaru, ya. Sebab aksaru 4 huruf. Cuba tengok, ya. Kalau kita tengok aksaru mula dengan hamzah di atas alif. Ya, macam ashabu juga, hamzah atas alif. Ya, tapi ashabu 5 huruf, aksaru 4 huruf, ya. Dia yang 4 huruf biasanya yang abnormal. Aksaru, aksara, 4 huruf. Ahad tak boleh. Ya, ahadun sebab dia 3 huruf je. Hamzah di atas alif, ha dan dal. Kalau dia 4 huruf, dia akan bentuk dalam bentuk apa? Dalam bentuk abnormal. Tapi kalau dia 3 huruf, tetap dia normal noun. Boleh bagi tanwin, boleh baca 3 cara. Boleh faham, tuan-tuan? Ada soalan? Tak ada. 85. 85. Ya. Ya, silakan. Yang ahad dan terjemahan di sini one. Mungkin betul kalau kita katakan the only one. Betul lah. Kalau kena Allah, the only one lah. Dia tengok konteks tu. Kalau kita merujuk kepada Allah, the only one. Tapi kalau kita merujuk pada salah seorang daripada kawan kami, kita tak bolehlah kata the only one, salah seorang. So ahadun juga dengan makna apa ni, one of them, ya. One of them. Salah seorang, itu sajalah. Tak boleh kata the one and only. Tengok konteks, ya. Dia sama. 85 alamin. Tuan-tuan tengok alamin pun tuan-tuan dah tahu. Ini dual ke singular? Alamin. Alamin, ya. Dual ke singular atau singular ke dual? Alamin. Dual kot. Dual. Alamin tu dual. Kalau dual alamain. Alamain, mim tu fathah baru dual. Rajulain, 2.
Ya, imra'atain 2. Yang ini alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu takkan dual. Itu apa tu? Plural. 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 Ya. Jadi kita tak tengok baris mim tu. Baris sebelum ya. Ya tu sukun, tapi sebelum ya tu baris dia apa? Kalau baris dia fathah, maka dia dual. Kalau baris dia kasrah, dia dia plural. Ya, ingat Fatihah lah. Ya, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, alamin. Sekalian takkan dua. Sekalian tu banyak, ya. Dia plural. Boleh Ada soalan? Nombor 85. Alamina. Nun tu sentiasa fathah. Alamina. Alamin. Ain tu ada alif, ya. Ini Resam Osmani, dia ganti dengan alif dagger. Sebenarnya ada alif yang menegak tu. Alamin. Daripada perkataan alam. Kalau alam singular, alamin plural. Ya, alamin plural. Dan dia boleh dibaca dengan alamin ataupun alamun. Boleh ganti ya dengan waw. Ya, dua bentuk saja. Ya, alamuna, alamina. Dan dia dianggap sebagai abnormal lah. Pasal boleh baca dua cara. Ya, dia tak boleh ditanwin. Pasal dia bukan singular. Yang kita tanwin ni biasa singular. Ada juga ya yang boleh tanwin macam plural, ya, macam ashabu tadi. Ya, nombor 73 ashabun. Ashabun ni plural ni. People of the book. Ya, people of the cave kita kata, ya, ashabun boleh, ya. Tetapi macam tadilah, dia bukan merujuk kepada singular, betul, tapi macam singular. People of, macam people kan, ya. Perkataan people tu dia satu perkataan dan dia tak ada s, ya. Orang tak kata peoples, tak ada, ya. Kalau macam boy, kita kena tambah s, boys. Macam people, walaupun dia tu plural, tapi tak nampak ciri-ciri plural pada dia. Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz? Tuan-tuan faham tak maksud Ustaz ni? Tan Sri faham tak? People, perkataan people, dia memang plural, ya. Tapi dia tak nampak macam plural sebab tak ada s. Betul tak? Betul. Betul. Jadi bahasa Arab sama, ya. Ashabu dia plural. Dia adalah broken plural. Ya. Tapi macam itulah, ya. Dia boleh ditanwin. Memang pelik. Boleh tanwin. Ya. Tetapi kalau dia bentuk masculine plural, ya, ashabu ni dia broken plural nombor 73. Tapi yang kita bincang sekarang 85 ni plural juga. Tapi dia bukan broken plural. Ya, dia adalah masculine plural. Ya, dalam bahasa Arab kita panggil jamak muzakkar salim, jamak muzakkar. Ya, jamak tu is plural, muzakkar is masculine. Salim is sound. Kita panggil sound masculine plural. Itu nama penuh dia. Tapi Ustaz jarang sebut sound tu lah. Ya, nanti orang ingat sound tu yang berbunyi, tak ada berbunyi dekat situ. Sound tu maknanya yang selamat, salim. Jamak muzakkar salim. Salim tu sound. Muzakkar tu masculine. Ya, jamak tu ialah plural. Jadi terjemahan English dia sound masculine plural. Ya, bahasa Arab dia jamak muzakkar salim, sama. Ya, jadi 85 alamin dia adalah plural tapi bukan broken plural, dia adalah masculine plural. Boleh kita tanwin? Of course tak boleh. Tapi pasal apa yang tadi ashabu dia plural juga? Pasal apa dia boleh tanwin? Pasal dia bukan masculine feminin. Ya, dia memang masculine. Ya, tetapi dia broken plural. Broken plural biasanya boleh tanwin. Bukan semua, tapi kebanyakannya boleh tanwin. Konsep-konsep macam tu yang tuan-tuan kena faham. Ya, kadang-kadang kamus pun tak cerita detail sangat. Itu kena tengok dalam buku buku panduan Nahu pula. Sebab ilmu ni luas tuan-tuan. Ya, mana-mana yang Ustaz sempat sebut, Ustaz sebut. Kalau tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan tanya. Sebab kadang-kadang Ustaz terlepas pandang. Ada benda yang Ustaz anggap tuan-tuan dah faham. Tapi rupanya Ustaz tak sebut lagi. Ya, ataupun mungkin tuan-tuan keliru selama ni. Tuan-tuan tanya. Ya, bila tuan-tuan tanya tu, dia mencetuskan apa Ustaz punya pemikiran lah. Ya, dia akan, oh betul, Ustaz tak sebut lagi. Okey, Ustaz bagi tahu. Macam itulah. Ya, tuan-tuan tanya tu kadang-kadang sebagai reminder untuk Ustaz dan untuk pelajar-pelajar yang lain. Ya, silakan. Ada apa-apa? 85. Dia lain sikit. Ya, kita dah pernah jumpa. Ya, tapi kita tak ambil peduli sangat. Ya, setiap hari baca Al-Fatihah.
Ya, satu hari berapa banyak kali baca Fatihah. Bukan solat fardu je, solat sunat pun baca juga. Tetapi kadang kita lupa alamin tu ialah plural dalam bentuk masculine. Ya, dia masculine plural. Alamin. Boleh baca cara lain? Boleh. Alamun. Ya, boleh baca alamun. Tapi kalau alamun, waw dan nun, itu kalau dia jadi subjek. Tapi kalau alamin, dia jadi objek. Ya, dan dia datang selepas preposition. Ataupun dia jadi second noun. Ya, macam contoh dalam Fatihah, Rabbil alamin. Rabb tu first noun. Alamin second noun. Bila dia second noun, tak boleh baca alamun, kena baca alamin. Kak Masita boleh dapat tak Kak Masita nombor 85 ni? Dapat, okey. Untuk Rabbil alamin tadi tahu tak sebab apa dibaca dengan alamin? Pasal apa tak boleh baca Rabbil alamun? Pasal apa? Tuan-tuan kena tulis, kena tengok Fatihah tu. Ya, cuba tengok. Cuba tuan-tuan buka surah Fatihah. Ya. Sebab dia plural kan? Memanglah plural, tapi plural boleh baca dua cara. Satu alamun, satu alamin. Why dalam that first sentence, ya, ataupun the second sentence of Al-Fatihah, kalau you consider Bismillah as the first sentence, Alhamdulillah alamin second one. Ya. Why dalam the second sentence selepas Rabb kena baca alamin. Why not kita baca alamun? Ya, both are acceptable. Sebab dia second noun, ya. Yang mana first noun dia? Rob. Mana first noun? Rob. Rob tu jadi first noun. Jadi bila dia second noun, macam juga dia datang selepas preposition. Ya, sebab tu kita baca alamin. Boleh baca alamun? Boleh. Tapi kalau dia jadi subjek. Jadi tuan-tuan sentiasa bila tengok sentence, tuan-tuan kena tengok. Dia ni subjek ke, objek ke, ataupun datang selepas preposition. Ataupun dia jadi second noun. Ya, benda tu kena sentiasa tengok tuan-tuan. Okey, ada soalan? Siapa yang belum dah faham apa-apa? List. Ya, Kak List. Ada apa-apa Kak List? Silakan. Ada ke Kak List? Tak ada. Kalau orang lain ada apa-apa? Haji Megat ada remark apa-apa nak sebut tentang alamin ni? Macam mana? Mana? Okey, tak ada Ustaz. Terima kasih. Boleh beza alamin dengan alamun, boleh beza kan? Iya. Alamin tu dia second noun Ataupun mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. dalam bahasa Arab mudhafun ilaih, betul ya. Dan boleh juga baca alamin dalam situasi apa lagi selain daripada dia second noun? Dua situasi lagi alamin. Kalau ada preposition sebelum dia. Okey, satu lagi. Preposition kalau dia objek. Kalau dia objek ya. Kalau dia objek alamin. Kalau dia datang selepas preposition alamin. Kalau dia second noun alamin. Contoh dia dalam Fatihah ayat 2. Ya, Rabbil alamin. Rabb adalah first noun, al-alamin second noun. Cuma di situ dia ada alif lam. Boleh tak second noun ada alif lam? Boleh tak Haji Megat second noun ada alif lam? Second noun Rabbil alamin. Tak ada Ustaz. Yang mana tak ada alif lam? Alif Rabb lam tak ada alif lam. Second noun, Rabb second tak noun. ada. Boleh. Boleh. Second noun Rabbil boleh alif lam. alamin. Ada. Ada alif lam. Ada. Okey, ada apa lagi tuan-tuan? Cuma Kalau dia ada tak boleh soalan? tanwin lah. Cuma tak boleh tanwin. Memang tak boleh tanwin pasal dia plural tak boleh tanwin. Tapi kalau dia alam singular, boleh tak tanwin? Boleh tak second noun tanwin? Tak boleh. Second noun tak boleh tanwin. Boleh. Boleh. Allah ya Allah. Susah. Tak susah. Challenging je. Jangan cakap susah lagi ya. Baik. Jadi Ustaz beritahu balik. First noun, second noun. Rabb first noun. Al-alamin second noun. Ya. First noun memang tak boleh tanwin dan tak boleh alif lam. First noun. Second noun, first noun yang tak boleh dua-dua tu. Second noun boleh alif lam dan boleh tanwin. Tapi pasal apa? Senang je. Pasal apa alamin tak boleh tanwin? Tuan-tuan boleh jawab dua. Al-alamin tak boleh tanwin pasal ada alif lam.
Ya. Alif lam dengan tanwin mana boleh duduk sekali? Dia tak boleh coexist. Tapi dalam konteks ni, betul alif lam ada menyebabkan dia tak boleh tanwin, tapi on top of that, kerana dia plural. Bila dia plural, plural masculine, memang tak boleh tanwin. Plural yang boleh tanwin, plural apa Haji Megat? Plural yang Plural boleh boleh tanwin plural masculine. Masculine ni. Ini masculine. Plural plural yang tak ada alif lam. Plural apa yang boleh tanwin? Apa? Tan Sri, plural apa? Ya, Prof Raga. Broken plural. Broken plural Haji Megat. Oh, Broken Broken plural. plural. Tadi ashabun tadi baru bincang. Ni, number 73, ashabun. Ini broken plural. Boleh tanwin? Boleh. ya. Ashabun boleh. Hanya broken plural. Tapi kalau dia masculine dengan masculine plural tak boleh tanwin. Ya, dia tak boleh tanwin. Masculine tak boleh tanwin tuan-tuan. Ya, broken boleh. Kalau dia feminin, kita akan tengok nanti. Ya, kalau kita tak jumpa contoh, kita nanti tuan-tuan tak nampak. Ya, jadi kita fokus dua dulu. Kalau dia masculine plural, tak boleh tanwin. Kalau dia broken plural, boleh tanwin. Ya, boleh tanwin. Boleh alif lam, boleh tanwin. Ya, dua-dua boleh. Al-alamin, dia tak boleh tanwin, tapi dia boleh alif lam. Ya, bukti dia al-alamin, rabbil alamin. 85 selesai. 86 tuan-tuan dah tahu dah, boleh tanwin, boleh baca 3 cara. Wajhun. Apa makna wajah? Wajah maknanya muka. Wajah, orang Melayu pun panggil wajah. Ya, apa kita panggil? Wajahmu ibarat mentari, contoh kita kata, bercahaya. Ya, wajhun. Wajhun dia singular. Ya, dan dia masculine. Ya, haza wajhun. Ya, dia singular, wajhun. Boleh tanwin, wajhun, wajahan, wajahin. Ya, tak ada apalah tuan-tuan. Ya, itu direct saja 86. 87 alimun. Alimun ni adalah dia adjektif juga, ya. Dia menunjukkan kita panggil sesuatu yang tadilah, ya, yang pedih, yang sakit. Ya, alimun mana sesuatu yang painful. Painful tu adjektif lah. Ya. Contoh dalam Quran disebut azabun alimun. Azab yang pedih. Ya, azab yang menyakitkan. Ya, yang pedih, yang menyakitkan tu apa? Tu sifat. Ya, English kita panggil adjektif. Boleh tanwin? Boleh. Normal noun? Normal. Ya, dia masculine ke feminine? Masculine. Jadi banyak maklumat tuan-tuan kena bagi tahu. Ya, 87 tuan-tuan kena letak dalam buku nota tuan-tuan. Alimun dia normal noun. Boleh baca 3 cara. Ya, dan dia noun of course, ya, tapi dia noun jenis adjektif. Bila dia adjektif, ya, dia akan ikut baris yang depan tu. Ya, apa yang kita nak cerita tentang apa? Kalau kita cerita tentang azab, azabun alimun. Azaban aliman. Azabin alimin. Dia akan ikut. Pasal sifat, ya, adjektif dia akan ikut dia punya noun di depan dia. Ya, alim tu pun, ya, adjektif tu pun noun. Ya, tapi noun yang mengikut noun yang di depan dia, sifat yang mengikut, ya, noun di depan. Ya, kita kata azab. Azab yang bagaimana? Azab yang pedih, azab yang menyakitkan, ya. Jadi dia akan ikut perkataan azab di depan tu dari segi baris. Dan alim dia adalah singular dan alim juga adalah masculine. Bukan feminin. Ya, dia normal noun, dia singular, ya, dia masculine, ya, dan apa lagi, ya, dan dia adjektif. Selesailah 87. Ada apa tuan-tuan? Silakan. Ada apa nak tanya? Datuk Azizul ada apa? Tak ada Ustaz, terima kasih. Saya tengah meneliti. Okey, 88. 88 pun sama macam 87. Ya, normal noun. Ustaz, Amalu. Ya. maaf, saya Abida. Balik kepada yang wajah tu. Kalau yang tu jadi plural, macam mana nak kata wajah secara plural? Wajah, ya. Ustaz tak mau sebut lagi, tapi dah sebab tanya, bagi tahulah. Jadi wajhun dia singular. Plural dia ada 2. Satu wujuhun. Waw, jim, waw, ha. Dalam Quran sebut wujuhun yauma izin
Ya, wujuhun yauma idzin. Wajah-wajah mereka pada hari itu. Ya, ketika melihat azab neraka macam mana? Wajah-wajah. Waw, jim, waw, ha. Wujuhun. Itu dia punya plural. Ada satu lagi plural, ya. Aujuh. Aujuh. Hamzah di atas alif, waw dan jim. Ya, aujuh boleh juga. Tapi yang biasa Quran guna ialah wujuhun. Dan dua-duanya merupakan broken plural. Ya, dia tak ada masculine dengan feminine plural, tak ada. Itu jawapan dia. Boleh? Ada soalan lain? Ya, sama. Ya. Tuan-tuan boleh dapat broken plural bila beli kamus broken plural. Ya, jadi tuan-tuan boleh tengok, oh kadang-kadang ada singular yang ada 2 plural, kadang-kadang ada 3 plural. Cuma dia akan bagi tahu. Ya, plural yang biasa Quran guna wujuhun, the first plural. Ya, kadang-kadang dia bagi dua-dua ni Quran guna. Kadang-kadang tiga-tiga Quran guna, tapi biasanya satu je lah. Ya, satu saja broken plural dia. Okey, selesai. 86, 87 sudah alimun, 88 amalun. Amalun juga ya normal noun. Boleh baca 3 cara, boleh baca 3 tanwin, ya, dan dia singular, ya, amalun. Kalau apa ni, ya, apa Sister Abidah tanya pula apa jamak dia, a'malun. A'malun, ya. Tak apalah, ya, kita fokus pada singular dia dulu. Jadi amalun apa? Amalun makna action, maknanya perbuatan, amalan orang Melayu panggil, ya, amal soleh. Ya, amalun solihun. Kita boleh gabung 88, ya, kita boleh gabung 88 ni dengan apa ni 82, ya. Kita letak amalun, kita nak bagi adjektif dia. Amalun apa? Amalun solihun. Maknanya amalan yang soleh. Amalan tu yang soleh. Orang yang buat dia panggil rajulun soleh. Tapi amalan yang dia buat amalun soleh. Ya, tu dia punya cerita dia. Dan amalun soleh ni dia khalidun, dia kekal. Pahala dia di dunia pun dapat, di akhirat pun dapat. Ya, tu jawapan dia. Okey, ada soalan lain? Masculine ke feminin, Ustaz? Dah Amalun? boleh agak lah, tak ada tak marbutah, dah boleh agak lah. Ya. Masculine. Dia adalah masculine, ya. Cuma macam biasalah. Kadang-kadang tak ada tak marbutah tu pun boleh feminin kan? Kadang-kadang boleh feminin macam jahannam kan? Jahannam. Jahannam tak ada tak marbutah. Kita tak panggil jahannamah. Jahannamah tak. Ya, tapi pasal apa dia feminin, ya? Pasal dia memang feminin. Sudahlah, tak boleh nak cakap apa. Orang Arab kata dia feminin lah. Ya, yang menentukan ni ialah budaya masyarakat, ya, konsensus di kalangan orang Arab. Ya, dia punya social convention dia, ya, konsensus dia. So kita terima je lah. Ya, sebab tu kena tengok kamus tuan-tuan, tak ada pilihan. Ya. Daripada kamus lah kita tahu, ya, dia tu masculine ataupun feminin, ya. 89 insanun normal. Insanun boleh baca 3 cara, boleh tanwin. Insanun seorang, ya, seorang insan. Ya, kita pun selalu sebut seorang insan. Sebenarnya insan tu memang seorang. Kalau banyak ramai kita panggil nasun, nun alif sin. Itu dia punya apa broken plural. Ya, qul a'udzu bi rabbin nas. Jadi an-nas di situ plural. Kalau al-insan singular. Ya, jadi bukan human being lah. A human being. A human, satu orang. Ya, tapi kalau ramai human beings itu, ya, nas, an-nas 89. Rabbin nas, malikin nas, semua an-nas. An-nas tu merujuk kepada plural. Plural apa tu? Broken plural. Kalau insan singular dan dia masculine. Ya, cuma secara umum perempuan pun kita panggil insan juga. Ya, kita tak kata Fatimah adalah seorang insanah, tak ada tak marbutah, insan juga. Jadi maknanya insan ni juga boleh rujuk pada perempuan. Ya, yang itu yang kena tengok kamus tuan-tuan. Tak ada cara. Ya, macam mana ni ustaz? Apa ni tadi kata insan ni masculine. Pasal apa pula insan ni boleh feminin? Kerana perkataan insan dia umum tuan-tuan. Majoritinya, ya, kita kata merujuk kepada lelaki lah. Tetapi perempuan termasuk juga. Ya, macam kita kata apa ni, setiap insan akan mati. Takkanlah lelaki je akan mati, perempuan pun sama juga. Ya, setiap insan akan, ya, bertemu dengan Allah. Takkanlah insan tu lelaki saja.
perempuan pun termasuk, ya. Tapi biasanya insan merujuk pada lelaki. Itu je lah cerita dia. Ada soalan? Insan ada, ya. Tak ada, kalau tak ada 90 bayyinatun. Ni kalau Tan Sri tanya, ini feminin ke maskulin dah boleh agak dah. Dia Feminin. tak marbuta. Ya, dia feminin. Feminine. Bayyinatun. Bayyinatun. Apa makna bayyinah? Ada surah bayyinah kan? Ya, ada surah bayyinah. Ya, jadi surah bayyinah tu surah yang menceritakan tentang sesuatu yang terang. Ya, di sini clear. Something that is clear, itu bayyinah. Bayyinah juga boleh makna bukti, bayyinatun min rabbikum. Ya, satu bukti daripada Tuhan kamu. Bayyinatun juga boleh makna mukjizat. Tengok konteks. Ya, tapi yang pasti dia sesuatu yang jelas, yang mata boleh tengok. That's why kita kata dia clear. Ya, clear maknanya something that our eyes can see clearly. Ya, whenever your eyes can see clearly, apa kita panggil, ya, benda tu we can call it bayyinatun, bayyinah. Bayyinah tu sesuatu yang clear, boleh tengok. Ya, sebab tu mukjizat, benda yang nampak depan mata. Bila Nabi Musa campak dia punya tongkat tu makan semua, ya, ular-ular palsu yang dibuat oleh ahli sihir. Semua orang boleh nampak. Bila ahli sihir tengok, ahli sihir pun beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Ya, mereka bukan sujud pada Nabi Musa, mereka sujud pada Allah. Kerana mereka tahu apa yang Nabi Musa buat tu bukan sihir. Ya, kerana apa mereka tahu itu bukan sihir? Sebab sihir itu ada SOP dia. Ada ciri-ciri dia, ya. Jadi yang Nabi Musa buat bukan. Sebab tu mereka beriman kepada Tuhan Nabi Musa. Firaun nampak tak? Firaun tak nampak. Firaun tak dapat faham. Dia anggap Nabi Musa buat tu sihir juga. Tapi itu sihir yang lebih bagus daripada sihir ahli sihir. Bukan macam tu. Pasal apa Firaun tak nampak? Satu, tak ada hidayah. Dua, sebab dia bukan ahli sihir. Ya, dia tak boleh nak bezakan. Jadi orang yang boleh membezakan hanya orang yang knowledgeable, yang ada knowledge. Kalau tidak, tak tahu. Ya, macam kita lah, ya, bila kita dengar orang baca Quran, oh sedap dia baca, kita kata bacaan dia punya suara bagus, dia punya, kita hanya menilai bagus suara dia, kita hanya menilai panjang nafas dia, tapi kita tak menengok, ya, dia betul ke tidak baca. Ya, dia hentam mak wajib mutasil, patutnya 4 atau 5 harakat, dia hentam sampai 8 harakat, macam sedap, ya, tapi salah. Ya, jadi siapa yang tahu salah atau betul? Orang yang tahu ilmu tajwid lah. Baru dia tahu, mana boleh, memanglah sedap. Tapi mana boleh mak wajib mutasil baca sampai 8 harakat, tak boleh. Waladhalin, ya. Dhalin tu pun 6 harakat. Tiba-tiba mak wajib kita nak baca 8 harakat, memang tak boleh. Ya, itu bayyinatun. Ya, kerana dia adalah bukti, ilmu pengetahuan, mukjizat, sesuatu yang, ya, that you can see clearly. Ya, itu dipanggil bayyinatun. Ada soalan? 90. Kak Mazidah, 90, bayyinatun, dia feminin ke maskulin? Feminin. Ada tak marbutah, feminin. Dia singular ke plural? Singular ke dual ke plural? Bayyinatun, singular ke dual ke plural? Tuan-tuan, orang lain ada? Singular. Mesti singular. Tak marbutah biasanya singular. Tak marbutah di belakang, ya, dia feminin dan dia singular. Ya, itu dia punya cerita dia, ya. Macam kita kata ikan kan? Ikan bahasa Arab samakun, ikan. Tapi kalau kita nak kata seekor ikan, sama katun, ada tak marbutah. Menunjuk kepada makna seekor ikan. Ya, bayyinatun, satu mukjizat, sesuatu yang clear, satu. Biasanya singular. Okey, ada apa-apa? Kita selesai. Kita nak tengok praktikal dia pula. Ada apa-apa Ustaz, sebelum kita pindah? Yes. Ustaz, saya rasa 82 dengan 83 Ustaz tak sebut lagi male or female. Soleh, ya, Nabi Soleh takkan tak sebut. Lelaki lah tu. Ya. Ya. Ya, Jadi tapi soleh saya itu nak sahkan ialah betul ya. maskulin. Satu lagi apa tadi? Khalidun. 83, 80. Khalid. Khalid pun sama. Khalid. Ya, Khalid pun lelaki juga. Alright. Just to reconfirm lah sebab tadi tak sebut. Ya, ya. Ustaz. Thank you. Terima kasih. Orang lain ada apa sebelum kita pindah kepada contoh lain? Ya. Alimun, Ustaz, Alimun tak ada male female. Alamin, sorry, Alimun pula. Alamin.
Alamin masculine plural. Nama pun masculine plural. Ya. Okey. Masculine plural. Jadi dia masculine lah. Ya, nama pun masculine plural kan. Jadi masculine lah. Okey, ada lain silakan. 10 ni ya. Kita fokus pada 10 ni. 81 sampai 90. Tak ulang Ada siapa-siapa nak tanya? 80? 87 ya. Apa soalan dia? Saya miss tadi. Macam mana? Saya tak tercatat. 88. Amal. Amalun ya, dia singular dan masculine. Singular. Dia boleh 3 cara Ustaz. Boleh. Kalau dia apa? Kalau dia boleh tanwin maknanya 3 cara lah. Singular ya. Normal noun ya, amalun. Boleh. Tuan-tuan boleh try sebenarnya. Ya, tuan-tuan kalau tak berapa confident, tuan-tuan boleh try bagi bunyi. Datuk boleh bunyikan ya. Amalun. Boleh sedap tak bunyi dia? Amalun biasa, amalun, amalan pun biasa dengar. Amalin mungkin tak dengar. Tapi kalau amalun, amalan boleh, amalin tu boleh lah. Sebab dia tanwin. Kalau dia tanwin biasanya 3. Tanwin dhammah, tanwin fathah, tanwin kasrah. Itu trik dia tuan-tuan. Ya, bila kita kata tanwin tu biasanya 3 cara. Ya, cuma nak tahu dia singular ataupun plural, tu memang kena tengok kamus lah. Amalun dia singular. Nak tahu dia nak tahu dia masculine ke feminin, itu memang kena tengok kamus. Amalun memang amalan, amalin ni sentiasa masculine. Singular, masculine. Okey, ada lain? Silakan. Ya. Yang plural tu Ustaz, macam alamin, yanun. Yanun tu plural kan? Yanun, wawnun. Plural. Ya. Itu dia punya satu daripada tanda lah kriteria yanun. Betul. Betul ya, memang tu tanda dia. Waw nun di akhir ataupun ya nun. Cuma kalau dia waw nun itu kalau dia subjek. Kalau dia jadi subjek dia waw nun. Kalau dia jadi objek ya nun. Ya, datang selepas preposition ya nun juga. Ada 2 lah bentuk masculine plural ni. Sama ada waw nun, alamun ataupun alamin. Ya, dua-dua boleh. Tapi tengok dia punya kedudukan. Sebagai apa? Kalau sebagai subjek, waw nun. Sebagai objek, ya nun. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ada lagi? Silakan. Ada apa-apa? Tak ada ya? Fir'aun sekali lagi. Fir'aun dia... Pasal apa Fir'aun ni? Ustaz tanya ya, secara umum saja. Sebab apa Fir'aun ni tak boleh ditanwin kan? Apa jawapannya? Pasal apa tak boleh tanwin? Ya, Haji Jailani, ya. Pasal apa Fir'aun tak boleh tanwin? Ya. Haji Nazri, pasal apa Fir'aun tak boleh tanwin? Haji Nazri. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Saya sama. baru dapat line Ustaz. Saya baru dapat. Mengikuti yang lapangan. Saya dekat Penang. Oh ya, tak apa. Ya. Selamat bercuti. Ya. Baru sampai Penang ni. Baru dapat line. Okey, tak apa. Faham. Baru dapat mengikuti yang 80 yang ke bawah tu Ustaz, yang 87 88 tu. Oh, yang lain tak ada ya. Tak apa, nanti tengok Yang lain belum lagi Ustaz. Nanti. Nanti semula sedang mengikuti. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Haji Nazri nombor 81 Fir'aun, pasal apa dia tak boleh tanwin? Haji Nazri, cuba. Haji Nazri ada ke? Tak ada ya. Mungkin dia ada tugasan lain ya. Orang lain silakan. Nama Arab Pasal apa Ustaz? Fir'aun? Normal noun. Non-Arabic word. Abnormal noun. Dia sebab dia non-Arabic. Kalau dia normal noun mesti boleh tanwin. Ya, maknanya dia abnormal noun. Sebab apa dia abnormal noun? Pasal dia non-Arabic name. Non-Arabic word name. Ya, non-Arabic name. Bila dia non-Arabic word atau non-Arabic name, maka dia tak boleh ditanwin. Macam Adam Ustaz sebut tadi kan. Adam boleh tanwin tak? Tak boleh. Pasal apa Adam tak boleh tanwin? Sebab dia bukan berbangsa Arab. Ya, jadi manusia mula-mula yang Allah cipta, mana ada bangsa lagi. Ya, jadi sebab tu kalau orang kata Nabi Adam ni berbahasa Arab, dia kena datanglah bukti daripada hadis ke daripada ayat Quran. Tapi yang pasti Nabi Adam namanya tak boleh ditanwin. Sebagai satu bukti awal ya bahawasanya Nabi Adam itu bukan Arab. Dia bukan Arab sebab dia dicipta di syurga, bukan di bumi.
di syurga. Ya. Jadi Adamu tak boleh. Ibrahim. Pasal apa? Prof Raga, pasal apa Ibrahim tak boleh tanwin? Nama Nabi Ibrahim tu tak boleh tanwin. Dia Sebab bukan apa? orang Arab juga. Dia Babylonian, orang Babylon. Orang Babylon bukan orang Arab. Ya, tu jawapan dia. Ismail sama juga. Ya, Ismail pun tak boleh tanwin. Ishak tak boleh tanwin. Yakub tak boleh. Yusuf tak boleh. Harun tak boleh. Musa tak berlambat-lambat lah tuan-tuan. Ya, pasal Bani Israel tu ada campur dengan Nabi Yakub, ya. Ada 13. Campur Ishak dengan Ismail, ya, 15. Campur Ibrahim 16 tuan-tuan. Ya. Jadi maknanya nak tanwin macam mana? Ya, sebab mereka ni non Arabic name. Yang Arabik hanya 3 saja. Ya. Syuaib boleh tanwin ke tak boleh tanwin? Syuaib boleh ke tak? Kak Masyidah, Syuaib boleh tanwin ke tak? Boleh. Boleh, Orang boleh. Arab. Syuaib ni lokasi geografi kat mana? Syuaib. Syam. Negeri Syam. Negeri Syam tu Arab ke bukan? Bukan. Tapi jadi bila dia Syuaib tu bukan, macam boleh bunyi Syuaibun, Syuaibin, Syuaiban. Okey, tu saya kata tadi. Sebab itulah ulama khilaf. Dari segi bunyi boleh tanwin. Tapi dari segi lokasi, dia duduk di Madian. Madian tu duduk di Jordan. Jordan tu part of negeri Syam. Negeri Syam bukan Arab. Border, jangan tengok border dengan Arab. Tak border. Memang dia border. Tapi Madian tu no ke atas sana. Ya, Arab ni bawah lagi, Tabuk ke bawah. Ya. Jadi maksudnya nak bagi tahu lokasinya tak, ya. Jadi macam mana kita nak tahu? Tengok Ibnu Katsir je lah, senang. Bila kita tengok Ibnu Katsir kata dari segi genealogi. Kita kena tengok bahasa dari segi linguistik. Ya, yang Ustaz kata tadi, ni bukan tuan-tuan lah yang buat kajian, Ustaz lah yang buat kajian. Tuan-tuan datang kelas je lah dan tanya soalan kan. Dari segi bahasa linguistik, Syuaibun boleh tanwin. Boleh baca 3 cara. Ya, nampak macam abnormal noun, macam normal noun. Dari segi geografi, dia bukan Arab. Dia Madian. Madian duduk di negeri Syam. Dari segi genealogi, ya, dari segi apa kita panggil family tree. Ya, Syuaib datang daripada abang Nabi Musa, ya. Keturunan Nabi Musa, ya. Dia datang daripada Lawi. Daripada Lawi. Lawi itu ialah anak Nabi Yakub. Nabi Yakub Arab ke bukan? Nabi Yakub bukan Arab. Bila Nabi Yakub bukan Arab, takkanlah anak dia Arab. Ya, melainkan kalau mereka berkahwin dengan orang Arab, cucu cicit dia akan jadi Arab. Macam Nabi Ismail kan? Nabi Ismail dia anak Nabi Ibrahim, bukan Arab. Nabi Ismail bukan Arab. Tapi dia kahwin dengan perempuan Yaman, Arab. Anak mereka keturunan Arab, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena faham dia punya konsep tu. Ya, dia punya sifir tu tuan-tuan kena tahu. Dia Arab ke bukan? Bukan Arab. Lokasi dia kat mana? Bukan semenanjung tanah Arab. Tempat dalam dunia ni yang dipanggil sebagai tanah Arab, semenanjung tanah Arab je. Semenanjung tanah Arab. Ya, semenanjung tanah Arab tu daripada Yaman di bawah. Sampailah Saudi di utara. Sempadan lah, betul lah tadi. Ya, tapi Madian tu atas lagi. Dia bukan betul-betul kita panggil on the border, bukan. Ya, close to the border, bukan. Atas lagi. Jadi kemungkinan besar bukan. Tengok pula kajian genealogi, ya. Tiba-tiba tiba-tiba jadi Arab, tak boleh tuan-tuan. Kita tengok keturunan, ya, Nabi Syuaib dengan Nabi Musa datang daripada keturunan yang sama. Siapa dia punya moyang dia? Lawi nama dia, ataupun Levi, dalam Bible Levi, Levi. Ya, Levi. Levi itu siapa? Levi itu abang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu apa? Bani Israel. Ya, bukan Arab. Siapa bapak dia? Nabi Yakub, bukan Arab. Siapa datuk dia? Ishak, memang bukan Arab. Itu jawapan dia tuan-tuan. So dia bukan Arab walaupun boleh tanwin. Boleh tak dapat? Praraga boleh dapat? Ustaz cakap tu. Boleh dapat? Boleh. Tuan-tuan boleh? Boleh. Okey. Kalau boleh selesailah. Ada lain silakan. Ustaz, Soleh, ya. Babylon tu sekarang apa nama dia? Apa dia? Babylon. Babylon Iraq. Oh, Iraq. Okey. Thank you. Okey. Orang lain silakan. Ada apa soalan? Shirin, ada apa Shirin? Ada Ustaz, tapi saya takut Ustaz marah. Saya takut nak tanya. Tak tanya je lah, nak marah macam mana. Kalau benda tu okey, nak marah pasal apa? Marah ni ada sebab.
Sebab Ya, tak silakan. pandai, saya takut nanti. Ustaz, Tak saya apa, nak tak tahu pandai tu yang kena belajar. yang Yang mana? 85 tu, 85. ya nun tu maksudnya plural kan, kita dah tahu dah yang tu ya nun tu plural. Tapi sebelum ni Simbol pun dia. ya nun tu pun tanda dual kan Ustaz kan. So saya nak tahu macam mana nak bezakan ya nun yang indicate Plural. dia plural, lagi satu ya nun yang menunjukkan dia tu dual. Yang tu. Okey. Okey, Nak terima kasih. identify. Bagus soalan tu. Bagus soalan tu. Dan Ustaz gembira. Ustaz tak marah pun. Ya. Kena tengok sebelum ya nun tu. Sebelum ya nun tu mim kan? Ya. Sebelum ya nun tu memang simbol untuk plural. Dia indicate plural. Ya. Tapi dia juga boleh indicate dual. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok yang sebelum. Huruf sebelum ya nun tu. Sebelum ya nun, apa huruf dia? Mim. Kita tengok baris mim tu. Kalau mim tu kasrah, itu plural. Kalau mim tu fathah, maka dia dual. Ustaz dah sebut tak tadi? Ustaz sebut. Mungkin terlepas pandang tuan-tuan. Mungkin Syirin terlepas pandang. Ya. Jadi kalau alamaini, itu dual. Kalau alamina, itu adalah plural. Itu je lah beza dia, Syirin. Antara dual dengan plural, kita kena tengok huruf yang betul-betul datang sebelum ya tu. Sebelum huruf ya tu. Dia Yang punya datang baris sebelum dia. huruf ya adalah mim. Macam mana? Dia punya baris tu yang apa tu menentukan dia punya whether dia plural ataupun dia dual kan Ustaz? Betul. Kalau nama yang sebelum ni kelas-kelas kita yang dulu-dulu tu Ustaz kata jalan lain tu maksudnya dua jalan kan? Samalah dia punya konsep dia tu kan? Betul. Jadi kalau kita baca jalan lain, sebab lam tu fathah kan? Ya. Jalan lain maknanya dua jalan. Tapi kalau jalalin maknanya 3 atau lebih jalan. Okey. Faham Ustaz. Terima Boleh, kasih. Alhamdulillah. Okey, ada apa tuan-tuan? Sila tanya supaya kita jelas ya. Sebab jumlah perkataan akan bertambah. Ya, kalau tuan-tuan biarkan, tuan-tuan tangguh, dia akan bertambah jadi 100 pada minggu depan ya. Jadi 90. Ada apa-apa last sebelum kita tengok apa ni contoh? Ada tak ada? Tak ada. Okeylah, ada lagi. Saya nak minta penjelasan tadi sebut tentang apa ni, kita kata kalau abnormal noun, kalau nama bukan Arab, kita tak boleh tanwinkan, betul? Biasanya. Tadi Ustaz sebut tentang Yaakob, apa lagi, Ismail, semua daripada Lawi kan, Bani Israel. Bukan semua berlawi. Bukan semua berlawi. Bukan semua Lawi tu. Lawi tu macam kaum lah. Lawi tu Syuaib je. Ya? Lawi tu Syuaib. Syuaib. Jadi ada ustaz sebut kata dia boleh ditanwinkan. Kalau tak salah saya lah, saya dengar macam tu. Dia apa? Boleh ditanwinkan. Syuaib Boleh ditanwinkan. Tak boleh kan? Syuaib saja. Oh, Syuaib saja. Syuaib saja, yang lain tak boleh. Okey. Ustaz cakap tu, okey, tak apa, terima kasih. Ustaz cakap tu ikut kronologi tu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tak ada pilihan. Tuan-tuan kena hafal nama-nama Nabi ikut susunan. Yang Ustaz sebut tu semua ikut susunan. Semua Ustaz sebut. Ibrahim, mula daripada Ibrahim. Ibrahim tak boleh tanwin. Anak dia Ishak Yaqub tak boleh tanwin. Cucu dia Yaqub tak boleh tanwin. Yusuf tak boleh tanwin. Sampai ke bawah lagi. Musa Harun tak boleh tanwin. Syuaib boleh tanwin. Ya, kebetulan dia boleh tanwin. Tapi adakah kerana dia boleh tanwin tu di Arab? Bukan. Kerana kita tengok 3 cara. Yang bukan tuan-tuan punya kerja lah. Itu Ustaz punya kerja. Kan Ustaz sebut? Dah 3 kali Ustaz sebut ni. Mengapa kita kata Syuaibun tu bukan Arab? Ya. Yang pertama, dia boleh tanwin. Pasal apa dia bukan Arab? Pasal dari segi genealogi, dari segi susunan susu galuh keluarga, family tree dia datang daripada Lawi. Lawi itu abang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu bukan Arab. Jadi macam mana kita nak kata Syuaib tu Arab? Tapi boleh tanwin. Boleh tanwin hanya salah satu daripada sifat dia. Tapi lokasi dia kat mana? Lokasi dia di Jordan, Madian. Ya, dan keturunan dia daripada keturunan Nabi Yaqub. Dah tentulah mereka bukan Arab. Walaupun nama boleh tanwin. Kebetulan dia seorang je boleh tanwin. Yang lain tu berlambak-lambak semua tak boleh tanwin. Ya, semua abnormal noun. Pasal apa abnormal noun? Pasal dia nama non-Arabik. Okey. Okey, Tan Sri? Terima kasih. Ustaz. Dia sama. Ustaz,
untuk menyenangkan Ustaz, ingat Hmm. Hud Saleh Muhammad sahaja yang boleh tanwin and Syuib special case. The rest semua tak boleh tanwin. Boleh tak fikir macam tu? Hud Saleh Ada Muhammad. satu lagi boleh. Hud Saleh. Boleh secara mudahnya boleh. Ingatkan yang Ya. sikit. Ingatkan yang sikit campur Syuib. Lain tu semua tak boleh tanwin. Ada tambahan siapa Ustaz? Ada tambahan Noh. Noh boleh tanwin. Okey. So 4 lah. Nohun, 1, ya. 2, 3, 4. Syuib special case. The rest all cannot tanwin. Boleh ya fikir macam tu? Tak. Boleh. Bukan macam tu. Tak. Tak boleh. Tiga yang Arab. Tiga Arab. Ya. Okey, faham. Tiga Hud, Arab. Soleh dengan Muhammad. Tu memang Correct. boleh tanwin. Ada Alright. 2 exception. No Two and Syuib. exceptions. No No. dengan Noh no. dengan Syuib. Dengan Syuaib. Okey, fine. The rest semua tak boleh. Dah Ya. senang. Habis Betul. cerita. Bagus. Terima kasih. Ada lain? Silakan. Tuan-tuan. Kebetulan ada melibatkan nama Soleh, ya. Nama Khalid. Nah, Khalid memang orang Arab. Ya, ingatlah Khalid bin Al-Walid. Nak ingat makna senang. Sebab Khalid dia tak mati dalam perang. So, seolah-olah macam dia tu immortal. Dia bukan immortal. Dia mati. Tapi dalam perang dia immortal. Cedera tapi tak mati. Ya, itulah makna Khalid. Yang kekal hidup, ya, dalam peperangan. Yang kekal selamat dalam peperangan. Itu Khalid. Itu nak ingat nama saja. Khalid tu bukanlah maknanya yang kekal selamat dalam perang. Bukan. Tapi nak ingat nama saja. Itu tips untuk mengingat. Macam Kak Mazidah bagi tadi lah. Ya, yang Arab 3 saja. Hud, Soleh, Muhammad. Sebab apa Ustaz tak kata Muhammad dulu? Pasal Ustaz ikut susunan. Sebab bila kita bagi formula, bila kita nak buat sesuatu statement, kita kena bagi ikut apa kita panggil, ya, ikut dia punya sequence, time sequence. Jadi kita kena sebut Hud dulu. Pasal Hud Rasul yang keempat. Jadi kena sebut Hud dulu. Followed by Soleh, Rasul nombor 5. Dan followed by Muhammad, Rasul 25. Jadi tuan-tuan tak boleh campur aduk. Nanti tak ingat. Sebab dia punya formula mesti ikut susunan. Dia mesti ikut time sequence. Ya, dan dia bersifat vertical biasanya. Atas ke bawah. Ya, dia berbentuk apa kita panggil, ya, berbentuk macam itulah. Daripada yang awal kepada yang kemudian. Ya, macam kita hafal nama-nama anak Nabi perempuan kan. Kita mesti sebut Zainab dulu. Pasal Zainab anak sulung. Zainab. Anak sulung tu maknanya anak sulung perempuan, ya. Zainab dulu, Ruqayyah, Ummu Kulsum, baru Fatimah. Takkan kita campur aduk. Ya, kalau kita punya jawapan Ummu Kulsum, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, lagi susah nak hafal. Pasal kita tak ikut susunan, ya. Dan kita tak tahu siapa yang awal. Yang kita tahu Fatimah bongsu. Okeylah. Tapi yang 3 lagi, dia akan menyusahkan formula kita. Jadi kaedah buat formula ni kita mesti buat secara time sequence. Yang dulu didahulukan. Ya, yang kemudian dikemudiankan. Itu dipanggil tertib. Macam kita wuduk sama, ya. Dia mesti kumur-kumur dulu. Mesti basuh muka dulu. Last sekali baru basuh kaki. Ya, dan ia termasuk rukun wuduk. Nama dia tertib. Jadi tertib tu is what? Tertib is time sequence. Ya, basically the same, tuan-tuan. Itu kaedah dia. Boleh faham? Ada soalan? Silakan. Ya. Tak ada, ya? Jadi kalau tak ada, kita berhenti sekejap lah. Azan dah berkumandang. Ya. Ustaz tutup ni, ya. Stop sharing. Ya. Ataupun tuan-tuan nak, Ustaz biarkan kejap. Ya, biarkan dulu. Kalau ada soalan, silakan. Ustaz jawab azan dulu, ya.
Ada beberapa soalan sebelum kita pergi ke contoh-contoh ayat Quran. Kalau ada apa-apa silakan. Ada apa-apa lagi? Kak Mazidah ada apa? At the moment tak ada, Ustaz. Okey, tak ada. Terima kasih. Okey, kita stop sharing yang ni ya. Kita tengok ayat Quran kita lah ya. So kita buka muka surat berapa ya. Ya, kita turunkan. Ya, ada beberapa ayat yang belum kita sentuh lagi. Ustaz dah bagi contoh tapi belum sentuh. Ya, sekejap ya. Yang mana kita ada buat terjemahan ya, jawab soalan Sister Abidah kita pada minggu lepas. Ya, yang Ustaz bagi contoh apa kita panggil ya. Yang 3 bentuk tu. Ya, yang ni lah ya, who, he kan. Ini kita sentuh pada minggu lepas. Ya, untuk third person pronoun ya. Ni semua yang attached pronoun ya. Attached pronoun. Ada 2 contoh attached pronoun. Satu attached pronoun yang third person ya, yang dia. Maknanya dia tak ada kat sini, dia. Sama ada dia lelaki atau dia perempuan. Yang kedua kita ada second person pronoun ya. Kamu ataupun engkau. Sekadar ulang saja. Who untuk ni male dengan female ya. Kalau singular who dengan he. Ya. Kalau depan dia preposition lahu ya. Apa Datuk? Ada attachment, Ustaz. Macam mana? Tak nampak, Ustaz. Tak nampak display. Tak display. Okay. Screen, Kejap. screen tak display. Okey, kejap. Kejap ya. Okey, dah nampak? Yes. Okey. Okey, attached pronoun ya. Attached pronoun kita dah sentuh minggu lepas. Attached pronoun untuk third person pronoun. Ya, who dengan he lah. Ya, kalau lam di depan dia preposition, kita tak boleh baca lahi, kita baca lahu. Lahu untuk lelaki. Kalau perempuan laha, tambah je lam depan. Lam tu maknanya bagi, untuk ya. Jadi ada lahu ataupun laha. Kalau dual lahuma. Ya, perempuan pun sama, lahuma juga. Kalau plural lahum, bagi mereka. Kalau lahu, baginya seorang lelaki. Kalau lahuma, bagi mereka berdua. Lahum, bagi mereka ramai. Ya, kalau lelaki. Kalau perempuan, kalau female ya, lam juga depan dia laha, bagi dia perempuan seorang. Lahuma, bagi dia perempuan berdua. Lahuna, bagi ramai, perempuan ramai. Tapi sebab apa untuk male ada bukan who saja, ada he, ada hima, ada him. Ya, kerana kadang-kadang preposition tu ala. Jadi kalau ala, kita tak boleh kata alaihu. Kita kena kata alaihi, alaihima, alaihim ya. Kalau la, kalau preposition dia huruf lam ya, lahu yang sebelah kanan ni, lahu, lahuma, lahum. Tapi kalau ala, alaihi, alaihima, alaihim ya. Kalau min sama, minhu, minhuma, minhum ya. Tapi kalau lam ya sama juga. Tapi kalau ala tak ya. Kalau apa kita panggil ya, kalau ala ni ada beza lah ya. Kita tak boleh kata alaihu, kita kena kata alaihi. Kita tak boleh kata alaihuma, kita kata alaihima. Kita tak boleh kata alaihum, kita kata alaihim. Jadi ala tu ada beza ya. Min tak ada masalah. Ila ya, ila pun juga ilaihi, tak boleh kata ilaihu ya, ilaihim ya. Jadi ila dengan ala biasanya bunyi dia he, hima ataupun him. Okey ya, boleh tuan-tuan? Ni kita dah sebut minggu lepas, saya ulang aje. Ada persoalan ya? Tak ada. Kalau tak ada, kita pergi kepada attached pronoun untuk second person ya. Ka tu lah. Ada ka ya. Macam kita kata lam tadi, lam ya. Lam tu ialah bagi. Preposition ni Ustaz cerita preposition ni.
laka bagimu lelaki, laki bagimu perempuan. Ya. Lakuma, lakum kun, ya, lakunna, lakum. Itu kita selalu sebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, ya, la tu lakum. Tak boleh kata lakim. Tak boleh, ya, mesti lakum. Kalau dua orang lakuma. Kalau seorang laka. Ya, macam kita kata syukran laka. Ya, kita nak sebut terima kasih, kita kata bagi orang lelaki, ustaz bagi tahu, ya, ustaz nak cakap terima kasih pada apa ni Haji Megat, ustaz kata, Haji, syukran laka. Syukran, ya, terima kasih kepada kamu. Pasal dia seorang. Tapi kalau ustaz nak kata pada Kak Mazidah, ustaz kena kata syukran laki. Syukran laki. Kita selalu duk sebut syukran je kan? Sebab kita tak sambung. Syukran apa? Syukran laka, syukran laki, ya. Kalau berdua, syukran lakuma. Kalau ramai, syukran lakum. Ya, syukran lakum. Terima kasih kepada kamu semua. Syukran lakum. Kalau perempuan, syukran lakunna. Ya, itu dia cerita dia. Ada soalan? Ada apa? Syukran laka, ada masalah? Tak ada, ya. Syukran lakuma, tak ada masalah. Kemudian kita ada sebut tentang, ya, ini bukan, yalah, ya, ini bukan second person, third person, bukan. Ini past tense. Ya, past tense. Kana, selalu jumpa. Laqad kana lakum. Laqad kana lakum. Laqad kana. Kana tu untuk was, ya, was singular. Kalau kanat was tapi untuk perempuan, untuk female. Dua-dua was. Kana pun was, kanat pun was juga. Tapi kana was untuk male, ya, kanat was untuk female. Ya, kalau dua, ya, kalau dual kana untuk male. Kalau female kanata, ya. Jadi dua-dua. Sama ada dia merujuk kepada dua isteri Nabi, yakni Nabi Hud dengan Nabi apa? Nabi Nuh yang tak beriman, kanata. Kedua-dua isteri Nabi itu tidak beriman. Ya, ataupun dia merujuk kepada dua anak Nabi Syuaib, ya. Yang Nabi Musa tolong dia di dalam apa? Dalam memberi minum kepada binatang. Tuan-tuan kena tahu cerita Quran tu. Ya, Ustaz tak pasti tuan-tuan biasa baca ke tidak cerita tu. Tapi kalau tuan-tuan tak biasa, tuan-tuan kena dengar Ustaz punya kuliah tadabbur lah. Ya, tuan-tuan, cerita-cerita tu cerita-cerita Quran semua Ustaz bawa. Okey, ya. Kanu untuk ramai. Kanu ramai lelaki, plural. Kalau perempuan, ya, kunna pendek je. Ya, jarang digunakan tuan-tuan. Ya, pun ada perbincangan juga. Tapi kita sebut yang biasa, kana, kanat. Kana, kanata. Itu biasa. Kanu memang banyaklah dalam Quran. Selesailah, ya. Ini kita dah sebut pada minggu lepas. Kita dah sebut juga tentang surah Al-Baqarah, ya. Fa'azallahuma syaitan, ya. Ini kita dah sebut. Ustaz sebut benda baru hari ni, ya. Benda baru dia ialah ayat 23 surah Al-Isra. Ya. Ayat 23 surah Al-Isra, tuan-tuan boleh snap gambar dulu. Ya. Boleh snap gambar Al-Isra ayat 23, ya. Okey, kita tengok, ya. Ustaz bagi terjemahan makna dan Ustaz bagi dia punya apa? Dia punya table dia, ya. Table of analysis kita panggil, ya. Table of analysis, entrance analysis. Ayat dia apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat dia panjang. Ustaz sebut sikit-sikit. Ustaz pecahkan. Ya, ayat ni Ustaz pecahkan kepada beberapa ayat lah, ya. Asalnya satu ayat, Ustaz pecahkan kepada 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pada 6. Okey, kita tengok yang pertama. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya, illa pun lupa nak letak dia punya tanda, ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa, ya, jangan tertukar, ya. Ini Allah, ya. Yang mula-mula ni Allah, hamzah di atas alif. Yang mula-mula ni Ustaz highlight ni. Yang satu lagi hamzah di bawah alif, illa. Dekat-dekat tapi maknanya berbeza, ya. Jadi kalau Allah ni, ya, Ustaz buat dalam table, Allah ni asalnya dua perkataan. Ni Allah ni. Cuba tengok yang Ustaz merahkan ni, ya, Allah. Allah ni asalnya an campur la. Ya. Jadi kita tak baca an la, kita sambungkan, kita idghamkan dia. Allah. Allah. Jadi kalau Allah tu dia dua perkataan asalnya, an dengan la. Ya, sebab tu, ya, bila kita nak terjemahkan pun, ya, ada makna an la tu. Ya, an tu biasa kita terjemah sebagai supaya, agar,
jangan, ya, supaya jangan, ya, supaya jangan, ya, ataupun agar jangan, ya, agar tidak, ya, agar tidak ataupun agar jangan, boleh. Tidak ataupun jangan, dua-dua boleh, ya. Okey, kita terjemahkan maknanya. Ustaz dah bagi tahu ni, ya. Wow di sini, ya. Wow tu makna dan lah. Dia connector. Ya. Qada adalah past tense. Ya, qada ni berapa huruf? Qada ni berapa huruf? Apa tuan-tuan, ya? Tan Sri, qada tu berapa huruf? 2. Yang merah tu. 3. Qada dengan ya. Bukan ya? 4. Ni apa ini apa? Alif ya. Qada 2. Ya. Jadi sebenarnya 3 huruf tu. 3 betul. 3. Tapi apakah huruf dia? Oh, Alif. Bukan ya lah. Alif. Alif. Oh, ya. Alif. Qaf, dot dan alif. Ya, alif tapi dalam bentuk ya. Ya, dalam bentuk ya. Qada. Okey, selesai ya. Qada dan qada, ya. Dia past tense. Apa makna qada? Ya, maknanya telah, ya, telah memerintahkan. Telah memerintahkan, ni terjemahan dia. Telah memerintahkan, ya. Jadi telah memerintahkan. Jadi siapa yang telah memerintahkan? Rabbuka. Ya. Jadi ayat ni dia panggil ayat, apa kita panggil? Verbal sentence. Pasal dia mula dengan verb dulu. Patutnya ayat biasa mula dengan noun. Kalau dia mula dengan noun tu adalah subjek lah. Ya. Tapi di sini dia tak ada subjek. Tak ada subjek. Ya, kerana apa tak ada subjek? Sebab dia mula dengan sentence connector diikuti oleh past tense. Ya. Jadi mana ada ayat yang bermula dengan past tense, dia tak akan ada subjek, tak ada. Ya, subjek tu kalau dia di awal ayat, at the beginning of the sentence, itu ada ayat, itu ada apa? Ada subjek. Di sini tak ada subjek. Ya. Jadi cuba kita tengok, ya. Ustaz dah letak macam ni. Wa qada, ya, kolom yang pertama. Rabbuka, kolom kedua. Alla ta'budu illa iyyah. Ya. Jadi wa qada, ya. Wa qada dan Tuhanmu, ya. Rabbuka. Bila kita terjemah, kita kena letak seolah-olah macam dia apa? Subjek, tapi dia bukan subjek. Tapi bila kita terjemah bahasa Melayu, kita kena restructure dia punya ayat. Kita tak boleh kata dan telah memerintahkan oleh Tuhanmu, ya. Jadi keliru lah nanti. Jadi kita kena terjemahkan dan Tuhanmu, ya, telah memerintahkan. Bila kita sebut Tuhan, Rob ni, ya, makna Tuhan tu apa? Yang telah mencipta, yang telah mentadbir, yang telah merezekikan. Ya, 3 lah. Ya, Tuhan yang mencipta, Rob. Tuhan yang mentadbir urusan kita, Rob. Dan Tuhan yang memberi rezeki pun Rob juga. Jadi 3 tu biasa dikaitkan dengan Tuhan lah. Ya. Jadi siapa yang perintah kita? Tuhan. Ya, Rob. Ya, Rob buka, Tuhanmu. Ya, di mana Rob buka tu? Kat sini. Kolom yang kedua. Ya, Rob buka. Jadi Rob tu cuba tengok, dia domah. Bila dia domah, seolah-olah macam dia subjek. Dia bukan subjek tu. Pasal subjek mesti at the beginning of the sentence. Di permulaan ayat. Ya. Tapi di sini cuba tengok. Apa ni Proraga? Cuba tengok. Ya. Dia apa? Dia tak ada di permulaan ayat, ya. Beginning of the sentence, mana ada noun? Tak ada noun. Wow, connector. Qada, past tense verb. Mana ada noun? Noun tu hanya rabbu. Jadi makna dia bukan subjek lah tu. Jadi kalau dia bukan subjek, tapi dia macam subjek. Apa dia tu? Ya, itu kita panggil dua. Yang usap merah kan ni, dua. Ya, ataupun pelaku. Ya, mesti ada yang memerintahkan. Siapa yang perintahkan? Yang perintahkan tu ialah, yang perintahkan tu adalah Rob kamu, ya, Tuhan kamu. Ya, Rabbuka. Ka ni tadi kita dah belajar, ka ni masuk kategori apa ni tuan-tuan? Ya. Dia pronoun first apa ni, second person ke third person? Ka. Second person ke third person? Second person. Second person, ya. Engkau, maknanya dia duduk depan kita. Ya, Tuhanmu, Tuhan engkau, ya. Jadi engkau tu duduk depan kita. Tapi kalau kita kata Tuhannya, nya tu tak duduk depan kita, itu third person. Ya, third person tu maknanya ghaib, dia tak ada depan kita. Ya, sebab dia tak ada di sini, ya. Tapi kalau dia ada depan kita, kita ajak dia bercakap, ya, dia jadi apa?
dia jadi teman berbual kita, so kita address dia sebagai engkau. Jadi rabbuka. Ya, macam pertanyaan apa ni malaikat kepada kita di dalam kubur besok. Ma rabbuka, dia tanya. Pasal apa dia bercakap rabbuka? Sebab dia bertanya pada kita. Kita duduk depan dia. Kita ada di hadapan dia. Ya, tapi kalau tak ada, kita akan kata ya, ma rabbuhu, bukan rabbuka, rabbuhu, ya. Okey, isunya sekarang ialah ada berapa perkataan di sini? Ada 2. Rabb dengan ka. Ya. Jadi Rabb tu adalah first noun. Ka tu second noun. Ya. Dan Rabb tu pasal apa dibaca dengan dhamma? Rabbu, pasal Rabbu. Pasal dia adalah 2, dia adalah pelaku. Macam juga apa ni subjek, tapi subjek di awal ayat. Ni bukan awal ayat, ni tengah-tengah. Ya. Jadi bila dia tengah-tengah, kita tak boleh panggil dia subjek. Unless kalau ayat tu complete. Ini ayat ni tak complete lagi. Ya, jadi dia adalah pelaku, dia 2, dia first noun. Ya, pronoun yang datang selepas tu attached pronoun ka, itu adalah pronoun second person pronoun, dan dia second noun. Ya, second noun tu maknanya kalau berbanding dengan Rob tu first noun, ka tu second noun. Haji Megat tadi ingat tak? First noun tak boleh ada apa Haji Megat? First noun. Maaf Ustaz, macam mana Ustaz? First noun dia tak boleh ada apa? Alif lam. Satu lagi? Tanwin. Okey. Sebab itu kita baca rabbu, tak boleh baca rabbun, tak boleh. Ya. Ya. Tapi pronoun second noun boleh tak bagi tanwin ataupun bagi alif lam, boleh tak? Boleh bagi alif lam. Di Boleh sini bagi pasal alif apa ka tak, pasal apa second noun ka tu tak boleh bagi alif lam atau tak bagi tanwin? Pasal apa tak boleh? Sebab dia memang pronoun untuk ka tu dia mabni lah, mabni. Okey, yang pronoun apa tu? Untuk lelaki ke perempuan tu? Anta, lelaki. Untuk anta, ya, Bukan, untuk masculine. Okey. Ya. Jadi sebab pronoun ni semua kita anggap dia sebagai abnormal noun. Jadi bila dia abnormal noun, dia tak boleh bagi tanwin. Ya, mana boleh suka-suka hati. Rabbukun, rabbukan, rabbukin. Ya, bukan. Ya, sebab tu bunyi rabbukan memang bukanlah, memang tak boleh baca. Rabbukun tak boleh, rabbukin pun tak boleh, tuan-tuan. Ya, dia tetap rabbuka. Memang tak boleh. Okey, selesai ya. Okey, selesai, tak apa. Ya, terima kasih. Ya, sama. Tengok pada Allah. Allah asalnya an campur la. An campur dengan la. Ya, an la. An campur dengan la. Ya, tapi bila dia idgham kan, dia gabungkan jadi Allah. Nun tu seolah-olah dah tak ada, memanglah. Ya, nun mati bertemu dengan lam. Mana boleh baca an la? Asyhadu an la ilaha illallah, mana ada? Asyhadu an la. Nun tu kita idghamkan saja. Ya, idgham makna kita masukkan dia. Ya, kita incorporate dia. Ya, masukkan dia. Jadi bila kita masukkan, nun tak nampak dah. Ya, tapi kita kena buat syaddah. Allah. Asalnya an la. Ya, yang ini yang kita keliru ni kadang-kadang sebab tak nampak. Jadi an tu apa? An tu partikel. Tapi Ustaz tak perkenalkan lagi dia partikel apa, tak apa. Kita letak je dia partikel dulu. Makna dia apa? Maknanya supaya ataupun agar. Ya, supaya ataupun agar. Ya, kalau Ustaz tengok atas ni, cuba tengok. Dan Tuhanmu, ya, yang telah mencipta, mentadbir, merusak, merezeki, telah memerintahkan agar. Agar ni duduk kat mana ni? Agar ni duduk dekat an tu. Agar tu an. Ya, agar, ya, la ta'budu, la, ya, agar jangan, agar tidak, ya, la tu denial lah, ya, particle of preposition, bukan denial, prohibition, kita larang, agar jangan, agar tidak, ya, ta'budu, kamu semua sembah, ya, kolom yang keempat, ta'budu, kamu sembah. Ta'budu ni adalah present tense ni, ya, tapi present tense yang dibuang nun di belakang, patutnya ada nun. Pasal dia kan plural. Kita dah sebut tadi kan, kalau ada waw nun tu plural. Mana nunnya? Nun kena buang. Pasal bila masuk apa ni particle of prohibition, dia kena buang nun. Susah lah sikit tuan-tuan. Challenging lah sikit. Ya? Tapi macam tu lah. Sebab tu kita tak belajar present tense lagi. Sebab present tense ni biasa kita kena buang nun dekat belakang. Kalau ada apa?
kalau ada particle of prohibition. Janganlah. Ya. Agar jangan, agar tidak, ya. Itu semua ada particle of prohibition. Jadi ta'buduna asalnya buang nun. Macam mana kita tahu nun ada dibuang? Sebab ganti dengan alif. Bila ada alif kat situ, maknanya adalah nun kena buang. Ya, itu plural verb, ya. Dia plural verb present tense. Okey, ya. Particle of exception, illa, melainkan iyahu, ya, melainkan dia sahaja. Ya, cuba tengok terjemahan. Dan Tuhanmu yang telah mencipta, mentadbir dan juga merezekikanmu telah memerintahkan qada, ya, Allah, supaya kamu tidak, ya, ta'budu, beribadah, menyembah, illa, melainkan ia, semata-mata kepadanya saja. Ada makna semata-mata ia tu. Ya, ia. Macam dalam surah Al-Fatihah lah. Iyyaka na'budu. Ya, semata-mata kepadamu sahaja kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan semata-mata kepadamu lah kami minta pertolongan. Ya, di situ dia punya apa? Dia punya contoh, ya. Iya tu ada iyyaka na'budu. Ya, di sini bukan iyyaka, di sini iyahu. Ya, kalau iyyaka second person, iyahu third person. Ya, dan dia termasuk partikel juga. Ya, partikel campur dengan pronoun. Selesailah tuan-tuan. Itulah yang kita nak cerita pada hari ini. Kalau tuan-tuan ada soalan, sila tanya. Bagi faham. Ya, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Kak Masyita ada apa? Tak ada Ustaz. Tak ada, ya? Boleh faham, ya? Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Ya. Saya Waalaikumsalam. temis sikit tadi particle and particle of prohibition tu. Allah tu apa? Dan lam alif belakang tu baru prohibition kan? Betul. Allah An tu, yang pertama tu partikel. An, bukan ana. An. ya, An ni. itu agar dan atas supaya tu. Allah tu, yang merah tu. Allah ni is a combination of an campur la. Now faham. Faham, dia duduk dalam bracket tu. Dia duduk dalam bracket. Ni Okay, asal dia ni. Okay. Terima kasih. It's the same thing. Ya. Ustaz, antu, that particle, Ustaz kata kita belum belajar. But actually dalam the first book that kita belajar dulu, page, kita ada antu dan maknanya adalah supaya agar. It's the same, right? Benda yang sama. Sama, ya. Ada tak cerita, ada tak cerita dia tu preposition apa, tak ada kan? Tak ada, dia kata preposition of apa, just ada a tak? particle. It's just a particle lah kita punya kat situ. Dia tak So detail it's the kan? same an. It's the same. Okay, sekarang Ustaz, saya tak faham yang the last one. Iyahu. Yang mana? Iyahu. Can you please explain again? Iyahu tu. Iyahu tu is a combination of iya dengan hu. Okay, iya partikel. Belum belajar juga lagi. Biar saja partikel itu. Okay, iya tu memang saya pening kat mana nak cari partikel. Memang kita belum belajar iya, ya. Okay, fine. Dia memang partikel saja. Dan who memang kita belum belajar who iya. pronoun. Iya ni memang belum belajar partikel ni kan? Betul. Ya. Alright. Thanks. Okay. Okay, sama, ya. Jadi hari ni yang Ustaz tambah partikel tu ialah particle of prohibition aja. Satu je. Yang lain tu Ustaz biarkan dulu sebab tak nak bagi banyak-banyak. Faham. Boleh, ya? Okay. Terima kasih. Ya. Ada lain silakan tuan-tuan. Sebelum kita tamat ada apa? Ada apa? Tan Sri ada apa? Saya cuma nak tanya apa tanda ni, yang ni. Yang ila atau ada tanda bulat ni? Oh, tak ada tu. Itu dia apa kita panggil? Itu apa ni, makhluk asing yang datang tiba-tiba. Tak tahu daripada mana. Okey. Ya. Itu memang kadang-kadang bila Arabik kita tulis campur dengan apa ni, Latin, ya, memang akan jumpalah tu. Benda-benda macam tu, ya. Lepas tu kita transfer file pula. Banyaklah benda-benda, ya. Banyaklah UFO tu datang. Okey. Jadi setakat ni dia masih unidentified flying object lah. Ustaz tak tahu dia datang pada planet mana, tak tahu. Okey.
Okey, ada lain silakan. Ada apa? Tuan-tuan, bagi faham sungguh tuan-tuan. Sebab ustaz dah upgrade dia menjadi dua bentuk. Satu, ustaz terjemahkan saja secara penuh, dan Tuhanmu. Pasal apa ustaz tak terjemah Allah? Pasal Quran guna Rabb. Jadi Quran tak guna ilah. Kalau dia guna ilah, ustaz ganti. Tapi sebab dia guna Rabb, maka Tuhanmu. Ya, dan Tuhanmu. Dan tu duduk kat mana? Dekat waw tu. Dekat waw depan ni kan, connector dia. Ya, jadi tuan-tuan boleh tengok apa ni, dia punya table of analysis, ya. Kategori dia apa, dan tuan-tuan boleh tengok terjemahan secara keseluruhan. Ya, sebab ada yang tanya, dia kata ustaz boleh tak bagi terjemahan secara keseluruhan? Okey, ustaz dah bagi dah. Ya. Dan Tuhanmu. Cuma bila kita sebut Tuhanmu, kita kena faham. Bila kita sebut Tuhan tu, Tuhan yang macam mana? Kita bagilah makna ringkas. Tuhan yang telah menciptamu. Sebab di sini Tuhanmu, sebab tu ustaz tambah mu kat situ. Ya, tapi kalau Rabb saja ustaz terjemah Tuhan yang telah mencipta, telah mentadbir urusan dan telah memberi rezeki. Ya, jadi maknanya kita tahu yang cipta kita Allah. Sebab tu kita kena solat, ya, kena beribadah kepada dia. Ya, kita kena syukur sebab urusan kita dalam hidup ni, perkahwinan, ya, urusan pekerjaan, urusan dengan keluarga, urusan dengan dunia, itu semua Allah yang takbir urusan kita. Dan semua benda dalam dunia, dalam alam ni Allah yang takbir. Ya, contoh bukti dia surah Sajdah. Ya, yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Allah yang yudabbir, Allah yang mentadbir urusan dari langit ke bumi, semua Allah yang takbir. Ya, Allah Maha segala-galanya. Nombor 3, yang ini syukur lagi kerana Allah yang bagi kita rezeki. Ya, bukan rezeki pada orang beriman je, orang kafir pun dapat rezeki tuan-tuan. Kerana sifat Allah Ar-Rahman. Ya, tapi di akhirat besok, ya, orang beriman sajalah dapat Ar-Rahim. Ya, jadi itu dia punya cerita Rabb. Kemudian kita masuk lagi. Apa dia? Ya, telah memerintahkan. Duduk kat mana telah tu? Qada tu yang merah ni. Ya, qada ni. Sebab dia past tense. Ya, ustaz letak dalam kolom qada wa qada, dan telah memerintahkan. Ya, siapa yang telah memerintahkan? Rabbuka, Tuhanmu. Rabb tu jadi apa? Jadi dua pelaku. Adakah dia subjek? Dia bukan subjek, tapi dia macam subjek. Pasal dia domah juga. Ya, dia subjek, ya. Patutnya macam subjek lah, tapi dia bukan subjek. Sebab kalau subjek, Rabbuka kena letak depan. Kita kena kata wa rabbuka qada. Rabbuka ni tuan-tuan, ni ustaz tunjuk ni, ustaz highlight ni Rabbuka ni. Kalau tuan-tuan nak jadikan Rabbuka sebagai subjek, tuan-tuan kena tolak Rabbuka ni pergi depan qada. Wa rabbuka qada alla ta'budu illa iyyah. Ya, jadi kalau kita letak Rabbuka depan, tapi kita tak boleh letak sebab ni ayat Quran. Ya, kita tak boleh saja-saja tukar. Ya, jadi bila kita, ya, nampak Rabbuka tu tak duduk di depan, kalau dia duduk depan memang dia subjek lah. Tiba-tiba dia datang selepas daripada past tense. Maka kita tahu dia bukan lagi sebagai subjek. Dia sekarang bersifat, berfungsi sebagai dua ataupun pelaku. Ya, tapi bila kita terjemah bahasa Melayu, kita kena letak dia di depan juga. Dan Tuhanmu telah memerintahkan. Patutnya dan telah memerintahkan oleh Tuhanmu. Itu kalau orang belajar harfiah dia akan terjemah macam tu. Tapi terjemahan tu menyusahkan kita. Ya, untuk peringkat awal tak apalah, tapi kita dah belajar lebih tinggi, jangan terjemah macam tu, pening orang. Ya, kita nak kena kata, ya, Ahmad telah pergi. Kita tak boleh kata telah pergi Ahmad. Orang Melayu tak cakap macam tu. Ya, telah pergi Ahmad. Tak, kita kata Ahmad telah pergi. Kalau kita kata Ahmad telah pergi, Ahmad tu jadi subjek. Ahmad tu jadi subjek. Tapi kalau kita kata telah pergi Ahmad, Ahmad tu jadi dua, jadi pelaku. Ada beza tak? Memang ada beza. Tapi bahasa Melayu dia tak bezakan antara dua dengan subjek. Dia pukul rata semua adalah subjek. Itu yang susah tuan-tuan bila terjemah. Sebab bila terjemah, tuan-tuan, bila kita terjemah dan Tuhanmu, ya, patutnya dan telah memerintahkan oleh Tuhanmu. Patutnya Tuhanmu tu duduk di belakang. Bila dia duduk di belakang, nampaklah dia sebagai dua macam ni kan. Kolom pertama past tense dulu. Kolom kedua baru noun. Noun dengan pronoun. Ya. Tapi sebab apa bila kita terjemah? Sebab bahasa Melayu dia memang kena letak, ya, dua ataupun noun tu kena letak di depan. Tak boleh letak di belakang. Itu jelah masalah bila kita terjemah tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan tengok ni, tuan-tuan patutnya lebih faham.
Ya, dia bukan subjek, tapi dia macam subjek, tapi nama dia dua, tuan-tuan. Nama dia pelaku. Ya, bukan sebab dia ada dua, tak ada. Ya, dia seorang je, singular je Rabb tu. Mana Tuhan tu ada dua? Tuhan kan satu, tapi dia sebagai dua, sebagai pelaku, pembuat, ya, pemerintah. Allah yang telah memerintahkan. Siapa yang Allah perintah? Ya, jadi Allah perintah pada semua manusia. Tetapi Allah tak cakap dengan semua manusia. Allah cakap dengan Nabi. Nabi represent manusia. Sebab itu wa qada rabbuka. Tengok ka ni, ka di belakang. Ka di belakang merujuk kepada singular pronoun. Ya, singular pronoun. Dia second noun tapi dia singular. Sebab Allah telah cakap dengan Nabi. Allah kata Muhammad, ya, Tuhanmu Muhammad, Tuhanmu, ya, your God, ya, telah memerintahkan, ya, supaya, ya, janganlah kamu umat manusia ramai-ramai ini, jin dan manusia, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu beribadah illa melainkan iyahu, kepadanya semata-mata. Itulah cerita dia, tuan-tuan, habislah. Ya, tak budu ni apa? Tak budu ni dia present tense, kita belum belajar detail. Asalnya tak buduna, ada nun, Syirin ada nun kat sini. Nun tu telah dihazaf, telah dibuang. Ya, kerana bila masuk particle or preposition, ni susah sikit lah. Challenging lah sikit, tuan-tuan. Ya. Sebab tu Ustaz perkenalkan satu je preposition. Ya, particle, sorry. Ya, satu je particle. Particle yang ya. Yang particle prohibition ni hanya buang waw nun tu untuk present tense sahaja ya. Kalau dia present tense, dia akan terkesan lah. Buanglah nun tu. Kalau past tense dia tak terlibat lah. Kalau apa? Past tense tak? Past tense tak? Lagi? Ustaz? Ya. Ustaz? Allah. Okay. It is a combination of two particles, right? Satu an dan satu la. Kalau ikutkan kita dah belajar dua partikel ni. An adalah bermakna supaya, agar ataupun bahawa demikian itu. La adalah tidak. Am I right? Combination of these two particles. Betul ya? So dua partikel ni sebenarnya kita dah belajar pun. Okay, that's all. Thank you. Okay. Ya. Cuma sekarang ni kita kena idghamkan dia. Gabungkan dia. Baru perasan selama ni Allah tu is a combination of two particles. Okay Ustaz, thank you. Okay. So Ustaz, ini adalah larangan Ustaz. Betul. Dia prohibition, larangan. So Ustaz, lagi satu nak tanya yang pasal waqadah ni, yang past tense ni, kalau kita translatekan dia macam dia telah memerintahkan. Sepatutnya dia ada dia tu kan, sebab dia past tense yang ada dia tu kan. So dia ni adalah dia ni lah yang refer kepada Rabbu ni Ya, betul. So dia jadi macam pelaku untuk yang dalam verb qada ni Ya, tu tinggi tu. Ya, betul. Betul lah tu. Yang lain-lain yang tak faham tak apa, tak payah. Ya. Sebab tu Ustaz tak nak sebut tu. Ya. Tapi betul, ya. Konsep tu dah betul lah tu. Cuma kawan-kawan kita yang lain kadang-kadang dia belum sampai level tu. Ya, Ustaz tak nak sebut lagi. Okay. Ya, sama. Ada lain silakan tuan-tuan, sebelum kita tamat. Ada apa last? Pukul 5 dah, ya. Kalau tak ada kita sambung lagi. Jangan bimbang ya, kita boleh tengok ayat ni balik pada minggu depan. Jadi setakat itulah ya yang boleh Ustaz kongsi pada hari ini. Kalau ada apa-apa ya silakan wakil kita daripada Persatuan Wanita Islam Prihatin, ada apa? Ada Ustaz, ada Ustaz. Kalau ada masa, kalau boleh Syuaib dengan Nuh tadi tu boleh tanwin walaupun dia bukan Arab. Ada sebab-sebab tertentu ke yang ataupun kita kena terima is just default je. Ada sebab-sebab tertentu ke? By default je kena terima je Haji. By default ya. Okay. Pasal lokasi memang dua-dua bukan Arab. Pasal apa ni, Rasul Arab pertama Nabi Hud. Nombor 4 ya. Sedangkan Nabi Nuh nombor 3. Dah tentulah Nabi Nuh tu bukan Arab. Pasal Nabi Arab pertama Nabi Hud tu dah satu. Yang kedua, Nabi Nuh tu lokasinya di bukan di semenanjung tanah Arab. Lokasinya di apa? Central Asia. Ya. Okey, itulah jadi dua jawapan. Memang tak ada kaedah.
Ada kaedah ya, tertentu ya. Baik. Okey. Okey. Ustaz, jazakumullah. Ya. Jazakumullah Ustaz dan kepada Jazakumullah semua khairan. jemaah. Ya. Dan jika kita ada soalan-soalan, kita bawa ke minggu hadapan. Ya, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Haji Nazri. Khairan ya sama. Tuan Haji Nazri memang di luar Ustaz, saya lupa nak Oh, di beritahu luar, Ustaz. ya. Tuan Haji berada di luar ya. Okey. Okey. Dia di luar ya. Ya. Terima kasih penganjur semua. Ya. Waalaikumsalam. Tadi Har. You're back ya Haji. Terima kasih Haji. Walaupun di luar Haji tetap setia controlling the system. Sama-sama. Ya, terima kasih Haji. Assalamualaikum. Ya. Okey.